Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan sekalian? Alhamdulillah. Semua. Alhamdulillah. Ustaz sihat, Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ya, Haji. Terima kasih. Okay. Jadi kalau boleh kita mula ke macam mana? Boleh, Baru boleh. 24 orang, boleh ya? Boleh, Ustaz. Silakan. Terima kasih. Jadi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma taufiqi illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, alhamdulillah kita dipanjangkan usia, masih diberi kesihatan oleh Allah untuk sama-sama kita mentadabbur surah Sajdah yang telah kita mulakan ya, sekali pertemuan. Ini pertemuan kali kedua surah Sajdah. Kita sudah baca 4 ayat pertama ya. Kita ulang saja sambil lalu ya. Kalau masih ingat lagi, surah ni antara surah yang turun di Mekah ya, tetapi sebahagian ayat ada yang Madinah ya. Jadi tak peliklah kerana ada surah yang macam tu ya. Jadi surah ni ada 30 ayat. Daripada 30 ayat ni, 25 yang turun di Mekah. Ada 5 ayat turun di Madinah. Maknanya, masa Nabi hijrah, surah Sajdah ni tak komplit lagi. Ya, jadi baru 25 ayat. Bila Nabi hijrah ke Madinah, barulah turun 5 ayat lagi dan barulah komplit surah Sajdah ni. Ya, ayat mana yang turun di Madinah? Ayat 16 sampai 20. Ya, ayat yang ke-16 sampai ke-20. 16, 17, 18, 19, 20. Yang ini turun di Madinah. Yang lain awal dan hujung semua turun di Mekah ya. Jadi oleh kerana 25 daripada 30 ayat, maknanya majority ya of the ayat in this surah dia turun ya di Mekah, maka surah ini tetap dinamakan surah Makkiyah. Ya, bukan Madaniyah. Walaupun ada ayat-ayat yang Madinah ada 5 ya. Macam tu kita tengok. So kita tengok majority dia. Kalau majority dia turun di Mekah, maka still Makkiyah juga. Tapi kalau majoritinya turun selepas hijrah di Madinah especially, maka kita panggil Madaniyah ya. Itu secara umumnya. Kemudian surah ni seperti mana kita sedia maklum adalah surah yang Nabi selalu baca pada pagi Jumaat. Ya, pada solat subuh, ya, rakaat yang pertama Nabi akan baca surah Sajdah. Pada ayat yang ke-15 ada ayat Sajdah. Ya, jadi bila baca je ayat tu, maka sunat bagi kita untuk sujud Sajdah. Ya, jadi kalau tak sujud pun tak salah ya, tapi dari segi adabnya, oleh kerana sampai pada ayat Sajdah ni, ayat-ayat yang bercerita tentang sujud, ada lebih kurang 15 ayat dalam Quran ya yang mengandungi apa kita panggil ya, tanda-tanda ataupun ayat-ayat Sajdah ya, maka kita sujudlah. Pernah berlaku Ustaz ada pengalaman ya masa di Masjid Aqsa di Palestin ya, dengan imam besar dia, Imam Syekh Yusuf ya, Abu Sunainah ya, mungkin yang dah pernah pergi dengan Ustaz ya, Cikgu Nurliza, Kak Masyitah ya, dan jemaah lain lah ya yang pernah pergi dengan Ustaz ya ke Baitul Maqdis ya. Jadi pagi Jumaat imam baca surah Sajdah, bila sampai ayat 15 dia tak sujud. Ya, ada orang dah sujud dah ya, sebab macam biasalah ya, orang Arab ni pun macam style orang Melayu juga, walaupun dia faham bahasa Arab ya, imam pun belum Allahu Akbar dia dah sujud dah. Ya, dia dah sujud dulu sebab ayat tu ya, ayat tu memang ayat sujud, tapi imam tak sujud. Jadi imam selepas habis solat orang pun kelang kabut. Ya, tanya pasal apa imam tak sujud? Imam kata memang ayat ni ayat Sajdah tetapi tak wajib sujud. Ya, tapi kalau sujud tu sunatlah, afdal lah. Tapi dia kata dia tak buat. Sekadar nak bagi tahu pada makmum bahawasanya tak wajib sujud. Jadi makmum marahlah, ada yang makmum ya, angkat suara, dia kata kita dah biasa sujud, pasal apa tak sujud? Ya, betul juga kata makmum tu. Tapi imam pun tak salah ya. Cuma kesilapan imam ialah sebab imam tak bagi tahu di awal. Ya, sebab bila imam baca Sajdah, surah Sajdah pagi Jumaat, semua orang faham dah. Memang pagi Jumaat Nabi pun baca. Ya, tapi bila sampai ayat Sajdah ayat 15, pasal apa dia tak sujud? Ya, dia kata sebab tak wajib. Makmum kata dah biasa sujud. Maka ya, sepatutnya di peringkat awal sebelum solat imam bagi tahu kita akan baca surah Sajdah,
ya, dan kita akan sampai pada ayat sajadah, tetapi saya tak sujud kali ni untuk mengajar pada umat, pada makmum, bahawasanya tidak wajib sujud, hanya sunat saja, ya. Kalau dia remind para jemaah sebelum daripada solat, ya, tu bagus. Patutnya macam tu, ya. Kemudian makmum, selagi imam tak sebut Allahu Akbar, ya, itu sebagai tanda untuk sujud, maka tak payahlah sujud, ya. Nak menunjukkan Arab ni pun style macam orang kita Melayu juga. Kadang-kadang imam tak sujud lagi, dia dah sujud. Imam belum rukuk, dia dah berukuk, ya. Maknanya kita tidak patuh pada SOP makmum, imam dan makmum. Jadi itu kita belajar daripada kesalahan tersebut. Okey tuan-tuan, ya, itu pengalaman ustaz sendirilah, ya, di Masjid Aqsa. Kalau pengalaman di Mekah pula, ya, kita kata masa haji, ya, jadi kita ada banyak masa, ya. Maknanya banyak minggu kalau kita pergi umrah, ya, paling lama kita duduk mungkin 6 hari, 7 hari, ya, 8 hari lah kita kata. Maknanya kita hanya ada peluang sekali saja, ya, sujud sajadah pada hari Jumaat di Mekah, ya, pada musim umrah. Tapi kalau musim haji kita duduk lama, kita duduk 6 minggu. Ya, kita duduk 7 minggu di Mekah. So kita ada peluang 7 kali sembahyang subuh berjamaah dengan imam, tapi imam tak baca pun surah sajadah sepanjang haji tu. Kerana apa? Ya, kerana bimbang takut ramai orang tak faham. Sebab yang datang buat haji ni bukan semuanya cukup ilmu pengetahuan dia, ya. Kadang-kadang dia ikut-ikut je. Jadi imam membuat keputusan untuk tidak sujud sajadah. Maknanya dia tak baca ayat sajadah pada hari Jumaat. Dia baca surah-surah lazim yang biasa saja. Pasal takut jemaah daripada China, ya, daripada India, daripada Bangladesh, daripada mana-mana tempat, ya, ceruk dunia ni, daripada Rusia, Ukraine sebagainya, yang memang tak biasa sujud sajadah ni, takut mereka pelik lah. Ada yang, ya, sujud, ada yang rukuk, ada yang macam-macam. Ya, alhamdulillah, ya, daripada 7 minggu kita duduk atau 6 minggu duduk di Mekah tu, adalah sekali imam buat sujud sajadah, ya. Ustaz tak ingat sama ada di Mekah atau di Madinah, tetapi yang pasti ketika imam sujud sajadah, ada makmum yang berdiri, ada yang rukuk, ada yang sujud, ada yang tak tahu nak buat apa, ya. Maka bila berakhir solat, ya, imam bagi tahu pada jamaah, ya, yang tak ikut imam tadi kena solat semula, sebab ada yang, ya, ada yang rukuk, imam sujud dia rukuk, sedangkan waktu tu bukan waktu rukuk, ya. Lepas sujud imam bangun balik, macam mana dia nak bangun? Kalau dia bangun boleh, tapi nanti imam rukuk, dia dah rukuk 2 kali. Sudah. Ya, jadi oleh kerana itu, kebijaksanaan imam untuk tidak baca surah sajadah pada pagi Jumaat, ya, di Mekah dan Madinah, ya, ketika mana jamaah datang dari seluruh dunia, ya, jutaan jamaah ada. Itu lebih bijaksana. Kerana bimbang takut ada orang yang batal solat subuh dia. Ada soalan tuan-tuan? Berasal pada 2 pengalaman ustaz tadi. Kalau ada nak tanya, silakan. Tak ada, ya. Jadi kalau tak ada, kita sambung. Jadi surah sajadah dimulai dengan huruf muqatta'ah, ya. Apa huruf muqatta'ah? Huruf potong. Alif lam mim, alif lam ra, ya, ada yang 3 huruf. Ya, ada alif lam mim sad, ada yang 4 huruf. Kaf ha ya ain sad, ya. Kaf ha ya ain sad 5 huruf pun ada. Ada 5 huruf, ada 4, ya. Kaf ha ya ain sad 5, ada alif lam mim sad, ya. Kemudian ada 4 huruf, ada yang 3 alif lam mim, alif lam ra, ada yang 2 macam Yasin, ya, Toha, dan ada yang 1, ya, Nun ataupun Qaf, ya. Jadi maknanya dalam Quran ada banyak huruf-huruf potong, dan huruf-huruf potong ni semua adalah huruf-huruf hijaiyah, ya, daripada alfabet bahasa Arab itulah, ya, Al-Quran. Jadi semua itu dipanggil huruf muqatta'ah, huruf potong, dan maknanya hanya Allah yang Maha tahu. Ya, maknanya tidak ada manusia yang mengetahui maknanya secara pasti. Sebab itu Al-Imam As-Suyuti menyebut Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu, ya, bi muradihi, maknanya, ya, bi muradihi bizalika, Allah yang tahu apa sebenarnya makna alif lam mim, alif lam ra. Tapi tujuan dia adalah sebagai apa kita panggil, ya, sebagai cara untuk menarik perhatian pendengar. Kerana kita kena ingat, ya, orang Arab, ya, kelebihannya pada sastra, pada syair. Jadi oleh kerana Quran datang, ya, dalam situasi orang Arab, masyarakat Arab ni bijak dalam bidang syair, dalam bidang bahasa, ya, maknanya dia punya miracle-nya ialah linguistic miracle Quran ni. Maka bila Quran datang, Quran guna, ya, bentuk-bentuk yang tak biasa orang Quraisy dengar. Jadi bila dia dengar alif lam mim, alif lam ra, yasin, toha, bila dia dengar dia akan pay attention.
Ya, pasal kita tak pernah dengar. So dia akan pay attention. Dan Allah pun sebut tanzilul kitab. Ya, jadi Nabi bacakan ayat penurunan Alkitab. Sebab apa disebut tanzilul kitab? Ya, kerana Quran memang turun daripada atas langit yang ketujuh. Ya, di satu tempat namanya Lauh Mahfuz. Jadi Quran asalnya di situ. Jadi Quran diturunkan berapa kali tuan-tuan? Berapa kali Quran diturunkan? Dan peringkat-peringkatnya siapa ingat lagi? Syirin ingat tak? 2 kali, Ustaz. Yang pertama turun daripada mana ke mana? Lauh Mahfuz ke langit bumi. Baitul Langit bumi Izzah. itu dia tak panggil langit bumi, dia panggil langit dunia. As-sama'ud dunia dia panggil, ya. Jadi langit dunia yang pertama, ya. Yang kedua daripada Nabi. kalau Daripada langit, ya, daripada langit dunia tu kepada Nabi lah, ya. Cuma berapa penurunan dia macam mana? Daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia tu macam mana penurunan dia? Berapa kali? Sekali saja, ya. Sekali, ya. Allah guna anzala. Ya, dia punya past tense verb dia anzala. Anzala makna sekali turun. Tapi daripada langit dunia kepada Nabi selama berapa tahun? 23 tahun, Ustaz. 23 tahun. Ya. Berapa tahun di Mekah? Ya, tuan-tuan kena jawab jawapan lengkap, ya. Berapa tahun di Mekah? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, ya. Itu jawapan dia. Okey, turun pada Nabi, ya, berperingkat-peringkat. Sebab tu Allah guna nazzala. Ya, dia punya past tense verb dia nazzala. Allah telah menurunkan, ya. Apa kita panggil, ya, secara sedikit demi sedikit. Macam tadilah surah Sajdah 30 ayat, 25 ayat turun Mekah. Ya, dan kemudian setelah habis di Mekah tu dah 13 tahun hijrah ke Madinah barulah turun, ya, yang baki 5 ayat lagi. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya penurunan, ya, surah-surah tertentu ni bukan secara sekaligus, bukan one shot. Ya, dia secara apa kita panggil, ada stage by stage dia, ya. Jadi kita kena ingatlah tu, sebab tu dia panggil tanzil. Jadi Alkitab la raiba fi, Quran tak ada keraguan. Maknanya semua cerita Quran cerita benar. Semua real stories. Ya, tak ada made up, tak ada, ya. Yang turunkan min rabbil alamin, daripada Tuhan sekalian alam. Makna Tuhan sekalian alam ialah Tuhan yang mencipta sekalian alam, menjadikan sekalian alam, ya, dan memberi rezeki pada sekalian alam. Alam tu maksudnya alam dunia, alam manusia, alam malaikah, ya, alam tumbuh-tumbuhan, alam jin, alam syaitan, ya, semua alam ni. Sebab tu dipanggil al-alamin, tu plural form tu. Ya, maknanya more than one alam. More than two, ya, 3 and more, ya, 3 and above lah dia punya jumlah dia. Maksudnya dari segi jumlah alam ni kita tak tahu, tu dalam pengetahuan Allah. Ya, sebab tu jin ada alam dia, manusia ada alam dia, tumbuh-tumbuhan, haiwan, ya, malaikat dan sebagainya. Sebab itu dipanggil al-alamin, ya, plural form. Kemudian, ya, apabila Quran itu turun, Nabi bawa, ya, masyarakat Quraisy am yaqulu naftarah, mereka tuduh Nabi Muhammad yang membuat-buatnya. Ya, perkataan membuat-buat, ya, apa kita panggil, ya, mengarang-ngarangnya iftarahu. Ya, jadi mereka mengatakan bahawasanya Muhammad itu iftarahu, telah mengada-ngadakan Quran ni. Cerita-cerita pemikiran dalam Quran ni semua Nabi Muhammad yang cipta, dia kata. Ya, Nabi Muhammad punya idea. Ya. Sedangkan Allah kata bal huwal haqqu, ya. Sedangkan Quran itu, ya, adalah kebenaran. Ya, kebenaran. Huwa di situ adalah Alkitab, yakni Al-Quran. Huwa, ya, huwa tu dia, bukan dia Nabi Muhammad. Tapi dia itu adalah Alkitab, the book. Ya, bahkan kitab itu adalah satu kebenaran min rabbika, daripada Tuhan yang mencipta kamu. Ya, Tuhan yang mentadbir urusan kamu dan Tuhan yang memberi rezeki pada kamu. Ya, tujuan dia apa? Litun zira qauman, untuk kamu yakni Muhammad memberikan peringatan kepada kaum, ya, especially kaum Quraisy yang duduk di Mekah tu, ma'atahum min nazir, yang tidak pernah datang kepada mereka mana-mana reminder, pemberi peringatan. Ya, tak pernah ada datang, ya, orang yang menceritakan tentang dosa pahala, tentang syurga neraka, ya, tentang azab, ya, belum ada lagi di Mekah tu. Ya, sedangkan sebenarnya di Mekah ada tak Nabi Rasul? Ya, Kak Mariatun, Mekah ada tak Nabi Rasul?
sebelum Nabi Muhammad? Ada tak? Ada. Siapa dia? Di Mekah siapa? Nabi siapa? Nabi Syuaib ke? Nabi Syuaib ke Nabi Idris? Ibrahim. Nabi Ibrahim di Mekah kan. Nabi Ibrahim Ustaz. Kak Mariatun punya apa? Punya apa kita panggil, ya? Wifi tak bagus ni, ya? Tak berapa clear. Nabi siapa tuan-tuan? Ya. Line tak clear. Ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya. Itulah, ya, dua je. Mana ada nabi-nabi, ya. Ada orang kata Nabi Adam. Nabi Adam, ya. Itu peringkat awal lah, ya. Peringkat awal kita tak ambil kira sangatlah. Pasal masa tu dunia tu memang tak ada manusia pun. Ya, dan Nabi Adam pun dicipta oleh Allah di syurga bersama dengan isteri dia kan. Bila nak buat bila nak jadikan manusia ni sebagai pentadbir alam, ya, barulah Nabi Adam dan dan isterinya dihantar ke dunia. Ya, sebab nak mengurus alam kan. Jadi nak mengurus alam mesti duduk kat dunia lah. Ya, jadi ustaz ingat dulu, ya. Masa kerja Petronas dulu, ya. Jadi bila kita kerja Petronas, kita tengoklah mana stesen kita. Ada yang kena hantar ke Sudan, ustaz pergi Sudan. Ya, tapi ada orang tak nak duduk Sudan sebab Sudan tu tempat penyakit. Ya, jadi wabak apa kita panggil, ya. Masa tu kita kata banyak yang kena macam-macam penyakit lah, ya. Sebab Sudan tu negara dunia ketiga lah, ya. Negara yang tak ada kemudahan sebab dia negara perang. Ya, asalnya memang maju, ya. Tapi sebab negara perang, dia dijajah oleh banyak negara kan, ya. Jadi nak bagi tahu, ya, bahawasanya dia punya malaria contoh kan. Malaria tu biasa je orang kena. Orang mati, student Malaysia mati sebab malaria pun beberapa orang ada. Ya, staf Petronas pun ada juga, ya, yang kena. Jadi tak ramai orang nak pergi situ, ya. Jadi orang memilih untuk duduk di tempat lain. Ya, duduk di London, ya, duduk di tempat lain, ya. Duduk di London tapi nak kerja di Sudan, ya, macam mana? Jadi nak kena duduk dekat Sudan tu lah, baru kita boleh kerja kat situ kan. Jadi samalah, ya. Macam kita kata Nabi Adam dan isterinya, apabila nak mengurus dunia, dia kena duduk di dunia. Apa sebab antara selain daripada kerana Nabi Adam nak mengurus dunia, apa sebab Nabi Adam dan, ya, Sayyidatina Hawa isteri dia tak boleh urus dunia tu daripada syurga? Pasal apa kena turun juga ke dunia? Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Apa sebab dia? Cikgu Noliza, sebab apa cikgu? Nabi Adam tu kena duduk di dunia tu. Pasal apa tak boleh duduk di syurga, ya? Syurga saja. Sebab apa? Satu, nak takbir dunia, betul lah. Ya? Yang kedua sebab apa? Alamnya lain. Boleh kata betul, alam ya? lain. Okey, lain pada tu. Sebab nak manusia, jawapan lain. Sebab Allah akan bumi ni akan dijadikan adanya manusia. Jadi kalau Adam tu tak ada, jadi orang kata permulaannya tak ada. Jadi macam Adam tu kan dijadikan awal sekali. Jadi pada saya lah, dia letakkan di alam dunia ni supaya sama jenis lah. Untuk dia dengan kaum sejenis dia lah. Kalau di syurga dia lain alamnya. Yalah, betul lah, ya. Kalau adjust sikit jawapan tu cantik. Siapa boleh tolong Cikgu Noliza adjust sikit jawapan tu? Memang betul Nabi Adam memang Allah cipta untuk ke dunia, betul? Ya, Datuk Osman. Apa sebab Nabi Adam dengan isteri dia mesti turun ke dunia? Apa sebab? Apa yang tak boleh? Macam mana, Datuk Osman? Memulakan kaum manusia lah. Ya, betul lah. Ya, tapi tambah sikit jawapan tu. Kalau Nabi Adam duduk di tak Nabi Adam macam mana tak boleh membiak di syurga. Jauh dia lagi ketujuh kat sini kan jauh. Macam mana nak mentadbir orang-orang dia lah, anak-anak dia. Tak ada masalah. Nabi satu malam je Isra' Mi'raj naik sampai atas langit ketujuh. Apa masalah dia? Ya, boleh aja sebab Allah sediakan Mi'raj. Mi'raj tu anak tangga. Ya, Nabi naik anak tangga malam tu. Lepas isyak balik sebelum subuh. Satu malam je selesai tuan-tuan. Tak ada hal. Tapi apa sebab tak boleh duduk kat syurga? Tadi Kak Mai dah jawab dah. Apa sebab Kak Mai tadi?
Kak Di Maimunah? syurga tak boleh membiak di syurga. Kena turun di dunia lah. Tak boleh Jadi, membiak tu maksudnya macam mana tu? tak boleh. Kau tak ada sakit sama semua. Tak boleh Tak ada apa, sakit tu ada nanti dulu, anak-anak Datuk. lah. Tak boleh ada anak-anak. Yang pertama tak boleh mengandung kat syurga tuan-tuan. Tu jawapan dia. Kat syurga tak boleh mengandung. Macam mana nak ada anak? Ya, mengandung. Jawapan Datuk Osman tu betul. Tapi Datuk Osman fokus pada sakit dia saja. Ya, memanglah ya mengandung tu kan susah kan. Dia berat ya, 9 bulan, 10 hari berat. Bawa apa ni ke sana kemari ya, ada morning sickness, ya, ada sakit masa nak bersalin. Benda-benda tu kan tak ada dalam syurga. Cuba tuan-tuan fikir. Jawapan dia simple je. Pasal di syurga tak boleh membiak, betul jawapan tu. Ya, tapi dalam bahasa mudah, syurga tak boleh mengandung tuan-tuan. Ya, tak ada orang mengandung dalam syurga. Jadi mana apa kita panggil ya, macam mana nak membiak ya. If you buat dosa dan ada hukuman dan kena turun ke dunia. Tak boleh tuan-tuan. Nabi Adam dihantar ke dunia bukan kerana buat dosa. Apa dosa Nabi Adam? Dosa apa tuan-tuan? Tuan-tuan kan kata dosa dia makan khuldi kan? Makan buah khuldi tak dosa tuan-tuan. Siapa ingat lagi? Pasal apa kita kata makan buah khuldi itu tak berdosa? Cuma Nabi Adam ya, itu melanggar perintah lah. Sebab tuan-tuan kena ingat, dalam syurga mana ada benda haram? Cuba bagi tahu pokok mana yang diharamkan dalam syurga. Allah tak bagi tahu. Yang bagi tahu khuldi tu ya, itu iblis yang bagi tahu. Ya, tuan-tuan, mana ada benda, kita dah tadabbur surah Waqiah. Ya, dalam surah Waqiah ni Allah kata wa faqihatin katsirah. Buah-buah syurga ni banyak. La maqtu'atin, tak pernah ada season. Buah syurga ni maknanya apa kita panggil all the time ada. Wala mamnu'ah, dan tak ada buah syurga ni yang dilarang makan, tak ada tuan-tuan. Itu surah Waqiah yang sebut. Ya, la maqtu'atin wala mamnu'ah ya. Jadi oleh kerana itu buah yang disebut khuldi itu adalah iblis punya idea tuan-tuan. Dia yang create nama tu. Ya, kerana kata dia Adam, kalau kau makan buah ni kau akan khulud. Ya. What is the meaning of khulud? Khulud mana kekal dalam syurga. Ya, sebab Allah nak hantar kau ke dunia. Jadi kalau kau makan buah ni, kau akan kekal dalam syurga, kau tak akan dihantar ke dunia. Sedangkan tujuan Allah menciptakan Adam, ya, balik pada ayat 30 surah Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan ya di atas muka bumi ini pentadbir. Pentadbir dia siapa? Manusia. Maknanya Allah hantar Nabi Adam ke dunia bukan sebab dia buat dosa. Dia tak buat dosa kan? Dia tak buat dosa. Ya, tuan-tuan kan kata, Nabi Adam doa, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Memang betul. Doa tu memang doa betul. Doa Nabi Adam tu ayat 23. Ya, tuan-tuan boleh salin. Ayat 23 suratul A'raf. Ya, tapi bukan sebab Adam buat dosa, Adam tak buat dosa. Mana ada Nabi Rasul berdosa tuan-tuan? Nabi dan Rasul ni apa kategori dia tuan-tuan? Apa kategori dia? Kak Masyitah, Nabi dan Rasul, apa kategori dia sehingga tak buat dosa tu? Apa dia punya istilah khusus untuk Nabi dan Rasul? Kak Masyitah. Ada ke Kak Masyitah tu? Ya, kan orang ini maksum, tuan-tuan, maksum. Nabi tak buat dosa tuan-tuan. Yang Nabi Adam makan buah tu bukan berdosa, tak berdosa, buah syurga. Cuba tuan-tuan kena gabungkan semua tu. Ustaz sebut ya daripada awal tadi. Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa, isteri dia, dicipta untuk mentadbir dunia. Itu memang mission Allah. Ya, semua orang tahu, semua tahu. Malaikat tahu, syaitan, jin, apa ni, iblis semua tahu dah. Sebab itu iblis dia perdayakan Nabi Adam. Ya, dia memperdayakan Nabi Adam tuan-tuan. Macam mana dia perdayakan Nabi Adam? Dia perdayakan Nabi Adam dengan mengatakan bahawa, tuan-tuan dengar baik-baik dan salin ya. Dia dengan mengatakan bahawasanya ya, di syurga ni yang Allah kata tak boleh makan tu, okey faham ya? Alhamdulillah. Jadi yang Allah kata tak boleh makan tu sebenarnya nak buat Nabi Adam supaya tak khulud. Tuan-tuan kena faham kata khulud tu. Ya, kha lam dal khuldun. Itu panggil khuldi tu. Kha tu jim yang ada titik atas tu. Kalau jim titik bawah kan? Hak titik atas dia kha panggil. Lam dal khuldun. Apa makna khuldun? Khuldun maknanya kekal. Ya, maknanya tak akan pergi ke mana, duduk dalam syurga tu.
Jadi apa ni, syaitan tu dalam surah Taha ada, ya. Iblis dia pedaya Adam. Dia kata, Adam, kau tahu tak sebab apa Allah tak bagi kau makan buah ni? Sebab kalau kau makan buah ni, ya, if you ever eat this fruit, what will happen to you? You will be sent, ya, to the world. Kau akan dihantar pergi ke dunia, tuan-tuan. Sedangkan bukan tu. Allah nak bagi tahu saja bahawasanya manusia ni, ya, dia akan melupakan janji dia dengan Allah. Itulah. Ya, dia bermula daripada Nabi Adam, tuan-tuan. Ya, sebab itu bila Adam pun, ya, duduk dalam syurga boleh lupa akan janji dengan Allah, tapi lupa tadi kerana diperdaya oleh iblis. Tuan-tuan kena faham, ya. Tu cerita dia. Bukan sebab Adam buat salah dan dihantar ke dunia. Itu Christianity punya idea, tuan-tuan. Itu Christian version of Adam and Eve. Adam and Eve, Adam and Eve. Tuan-tuan, kita banyak terpengaruh dengan Christian punya version, ya, of stories tu, tuan-tuan. So jangan terpedaya. Ya, tu cerita dia. Boleh tak faham? Ada soalan? Silakan. Siapa nak tanya? Yang tadi tu punya soalan, ya. Kalau tak ada, macam Kak Maimunah cakap lah, ya. Oleh kerana nak takbir dunia, Adam kena ada anak. Adam kena ada keturunan, zuriat, ya. Tu Adam dan zuriatnya tu. Ya, jadi bila Adam nak ada zuriat, isterinya nak mengandung, nak melahirkan anak, tak boleh di syurga, kena turun di dunia. Ya, sebab dunia ni tempat sakit, tempat ujian, ya. Tu yang di dunia tu turun, barulah boleh membiak, barulah ada manusia, barulah ada pentadbir dalam dunia ni, ya. Sebab Nabi Adam satu hari nanti dia akan wafat, ya. Dan dia akan ada anak dia ada cucu ada cicit dan seterusnya. Macam itulah cerita dia, tuan-tuan. Boleh faham, ya? Okey, ada soalan? Silakan Ustaz tengok di chat. Ya, apa soalan ada? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, betul. Nabi Ibrahim nombor berapa? 6. Nabi Ismail nombor berapa, tuan-tuan? Siapa ingat? Ya, Ustaz dah minta tuan-tuan hafal 25 kan? Ya, Nabi Ismail nombor 8 Ustaz. 8. Nombor 8. Jangan lupa, ya. Pasal apa Nabi Ismail tak nombor 7 sedangkan bapa dia Nabi Ibrahim nombor 6? Ya, sebab ada seorang lagi tengah-tengah kan, ya, Nabi Lut. Pasal Nabi Lut lebih dewasa, ya, daripada Nabi Nabi Ismail. Nabi Lut tu dulu ada. Ya, ketika Nabi Ibrahim, ya, dibakar dalam api, Nabi Lut dah ada dah. Ya, sebab Nabi Lut adalah anak saudara Nabi Ibrahim. Seperti mana Sarah isteri Nabi Ibrahim juga adalah anak saudara Nabi Ibrahim, tapi dia boleh kahwin dengan Sarah, ya, kerana zaman Nabi Ibrahim, syariatnya membenarkan seorang ayah, ya, seorang kita panggil ayah saudara berkahwin dengan anak saudara. Itu syariat Nabi Ibrahim. Sebab orang beriman tak ramai. Ya, jadi seperti mana Sarah adalah anak saudara Nabi Ibrahim, maknanya anak abang Nabi Ibrahim. Nabi Lut juga anak abang Nabi Ibrahim. Daripada, ya, adik-beradik yang berbeza lah. Maksudnya Sarah dengan Lut tu bukan adik-beradik. Ya, tapi bapa kedua-dua mereka adalah adik-beradik dengan Nabi Ibrahim. Ya, maknanya Nabi Ibrahim ada lebih daripada seorang abang. Ya, minimum pun dia ada 2 ataupun 3 abang. Ya. Okey, ya, itu cerita dia. Jadi Nabi Lut lah dulu dilantik menjadi rasul. Ya, dia nombor 7, nombor 8 baru Ismail, followed by Ishak nombor 9. Okey, ya, selesai. Kemudian membiak tadi kita dah sebut, betul, ya. Bolehkah kita kata tak boleh, tuan-tuan, ya, sebab nabi-nabi dan rasul maksumin, minal maksumin, daripada orang yang maksum, tak buat dosa. Tak boleh kata Nabi Adam buat dosa, ya. Yang buat dosa tu, yang kata buat dosa tu adalah Kristian. Ya, okey, ya. Selesai. Kemudian apa lagi? Ada soalan? Silakan, tuan-tuan, kalau ada. Tak ada, ya. Mana kalau tak ada, faham, ya. Okey, kalau kita faham, kita terus pergi. Apa lagi, tuan-tuan? Mereka mengatakan Nabi itu, ya, Nabi itu sengaja come up dengan ideas, ya, tentang Quran ni, ya. Sedangkan Nabi Muhammad Allah buat peringkat awal tak boleh baca dan tak boleh tulis. Ya, la yaqra wa la yaktub. La yaqra, Nabi tak boleh baca, ya, cannot read, ya, wa la yaktub, dan cannot write, ya, cannot read and write, tak boleh. Ya, itu apa ni Nabi SAW. Kemudian, ya, sebab apa orang tanya, pasal apa Nabi tak boleh baca menulis, sedangkan baca menulis itu kan satu kelebihan, kan? Betul, memang satu kelebihan. Tapi bagi Nabi tak boleh membaca dan menulis itu pula satu kelebihan, tuan-tuan. Kerana apa? Ya, kerana kalau Nabi boleh membaca dan menulis, nanti orang akan katalah Nabi Muhammad yang tulis Quran. Ya, sebab itulah satu kelebihan, tak boleh baca dan menulis. Ya, orang tak boleh nak tuduh. Ya, jadi itu kelebihan dia.
setelah 10 tahun Quran turun. Turun Quran tu 10 tahun. Di Mekah kan 13 tahun kan? Setelah 10 tahun. Maknanya nak masuk tahun yang ke-11 dah. Tahun ke-11 tahun Isra' dan Mi'raj. Maka barulah sebahagian riwayat menyebut Allah kembalikan, Allah jadikan, bukan kembalikanlah, Allah jadikan Nabi Muhammad tu boleh baca dan boleh tulis. Sebab tuduhan yang mengatakan Nabi Muhammad menulis Quran tu dah tak ada lagi. Tuduhan tu dah tamat dah tuan-tuan. Jadi sebab tu Allah buat Nabi boleh membaca dan menulis. Bila tuan-tuan ketika antara riwayat yang ada ketika Nabi Mi'raj, kerana Nabi telah membaca tulisan di pintu syurga. Nabi baca tulisan tu dan Nabi tak faham. Nabi boleh baca tapi Nabi tak faham maksudnya. Sebab tu Nabi tanya pada Jibril. Jibril pun bagi tahu Nabi apa maksudnya. Bukan Jibril ajar Nabi baca, bukan. Tetapi Jibril terangkan apa maksud. Macam kita lah baca ayat Quran, kadang kita tahu dia punya makna secara umum, tapi makna detailnya kita tak tahu. Sebab itulah Nabi berguru dengan siapa? Dengan Jibril. Jibril lah yang jadi guru Nabi ketika membaca Al-Quran. Tapi yang dibaca oleh Nabi SAW di pintu syurga bukan Al-Quran. Jadi oleh kerana dia bukan Quran, maka Nabi tak tahu apa maksud sebenarnya. Nabi tak faham mengapa begitu. Maka Nabi tanya pada Jibril. Okey, selesai. Jadi Nabi SAW bagi peringatan kepada kaum manusia secara umum, tapi peringkat awal kaum Quraisy yang belum datang kepada mereka pemberi peringatan. Sedangkan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dah datang kat situ. Even Nabi Ismail besar lahir di Palestin tapi besar di Mekah. Pasal apa pula? Dulu dah ada Nabi dan Rasul, tiba-tiba Quran kata yang belum datang kepada mereka mana-mana pemberi peringatan. Sebelummu wahai Muhammad. La'allahum yahtadun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Sebab apa tuan-tuan? Sedangkan dah pernah datang lah. Apa jawapan kita tuan-tuan? Tuan-tuan ingat balik apa kita cerita dulu? Cuba ingat balik apa kita cerita dulu. Pasal apa Quran kata belum pernah datang, sedangkan dah pernah datang dah. Nabi Ibrahim pernah datang, Nabi Ismail pun pernah tinggal di Mekah, pernah dakwah kan. Sebab apa dikatakan tak pernah datang? Tu apa sebab? Apa sebab dia tuan-tuan? Gap dia terlalu panjang. Gap dia terlalu panjang, so orang-orang dah mula jadi syirik balik semua. Berapa lama tu antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim Ismail tu? Roughly berapa lama tu? Berapa ribu tahun? 1,300 tahun. Berapa? 1,300. 1,300. Nabi Isa dengan Musa tu 3,000 tahun Nabi Ustaz. Isa 3,000 tahun. 3,000. 3,000 bukan 1,300 mungkin Ustaz silap dengar tadi. 3,000 tahun betul. Lebih kurang 3,000 tahun. Maybe more than 3,000 years. Pasal Nabi Muhammad tuan-tuan ingat kan? Nabi Muhammad dengan Nabi Isa berapa jauh masa dia tuan-tuan? Nak bagi tuan-tuan ingat balik, tuan-tuan salin balik. Berapa jarak kat Noah ini? Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 570 tahun. 570, roughly 600 years lah. 600 tahun Antara Nabi Isa dengan Nabi Musa 1,300. 1,300 kan? 1,300 plus 600 lebih kurang 2,000 years lah. 2,000 years. Dengan itu 2,000 years tu sebab Nabi Isa nombor berapa tuan-tuan? Nabi Isa nombor 24. Nabi Musa nombor 15. According to Ibnu Katsir Nabi Musa nombor 15, Nabi Harun nombor 16. Nabi Musa nombor 15. Nabi Ismail nombor 8. Nabi Ibrahim lagi lama nombor 6 tuan-tuan. Jadi mungkin lebih pada 6,000 tahun, mungkin lebih pada 3,000 tahun. Itu jawapan dia. Okey, selesai. Ada soalan apa-apa sebelum kita pindah ke ni? Yang nombor 4 kita dah baca juga. Allah bagi tahu nombor 4, Allahul Lazi, dialah Allah yang telah mencipta langit. Langit bukan satu, as-samawat plural. Pasal langit ada 7, wal arda dan bumi, wa ma bainahuma dan apa di antara kedua-duanya. Mana between langit dengan bumi, dekat tengah-tengah tu ada planet, ada burung, ada awan, ada apa saja, ada oksigen, ada apa lagi kat situ. Semua tu Allah juga cipta. Dan Allah cipta di dalam 6 hari. Di dalam 6 hari tuan-tuan. Di dalam 6 hari. Jadi dalam 6 hari itu sedangkan kita tahu Allah ni Maha berkuasa. Pasal apa Allah buat dalam masa 6 hari? Apa jawapan dia Syirin?
6 hari. Pasal apa 6 hari? Pasal apa tak 1 hari ataupun 1 jam, 1 saat? Pasal apa? Ya, pasal apa kena ambil masa 6 hari? Apa jawapan dia, tuan-tuan? Ya, apa jawapan dia? Tak ada tergesa-gesa Allah nak menjadikan semua itu dalam masa yang singkat sebab dia yang berkuasa. Ya, betul. Sebab Allah Maha berkuasa. Jadi Allah boleh buat sekelip mata, Allah boleh buat kun fayakun begitu saja. Allah boleh ambil berapa masa pun, ya. Cuma Imam As-Suyuti dalam kitab tafsir dia, dalam kitab tafsir dia menyebut, ya, Imam, kebetulan ada bukunya kat depan Ustaz ni, sekadar tunjuk je lah. Ya, ni buku kalau nampak lah, ya, ni. Ni tafsir dia panggil Jalalain, ya. Ataupun tafsir Jalalain ni tafsir besar lah, kitab besar lah ni, ya. Kitab besar tafsir, bukanlah besar sangat, besar saiz dia lah, ya. Dalam tu Imam As-Suyuti ni dia hidup di Mesir, ya. Dia orang Mesir. Imam As-Suyuti, ya. Daripada bandar di Mesir nama Asyut. Di Mesir tu ada satu bandar nama Asyut, ya, dekat dengan Sungai Nil jugalah. Tapi dia bukan Kairo, bawah lagi, ya. Jalan nak pergi ke Aswan sana. Ya, jalan nak pergi ke Luxor sana, ya. Jadi dia apa kita panggil, dia tulis kitab, ya, kitab tafsir ringkas, ya, 1 jilid je. Kalau macam Ibnu Katsir ni kan kita tengok 6 jilid kan. Imam Suyuti 1 jilid je. Dia kata, ya, permulaan penciptaan tu adalah pada hari Ahad. Ya, maknanya Ahad, Isnin, Selasa. Sebab Ahad tu dalam bahasa Arab mana wahid, mana satu. The first day, ya, of the week is Sunday. Sunday tu mana hari Ahad. Ahad tu mana satu lah. Ya, jadi Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jadi 6 hari. Ya, 6 hari. Hari ke-7 tu, ya, kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Jadi kalau orang tanya kita, permulaan ni kata ya, Imam Suyuti lah, bermula daripada hari Ahad, berakhir pada hari Jumaat. Cukuplah 6. Ya, walaupun 6 hari itu tak mesti 6 hari kan. Tapi kalaulah dia berbentuk hari, kata Imam Suyuti, dia merujuk kepada 6 hari tadi. Daripada Ahad sampailah ke Jumaat. Hari Sabtu tak. Ya. Sebab hari Sabtu tu Allah istiwa di atas arasy, kita dah sebut. Apa makna istiwa? Ya, kata Imam Malik, istiwa tu sudah dipahami. Ya, kalau macam raja kita kata, macam dia punya singgasana tu lah. Ya, dia duduk atas tu, dia berbaring atas tu. Ya, disebut Sarirul Malik. Sarirul Malik itu maknanya katil ataupun tempat berehat bagi raja. Itu kalau bahasa dunia. Ya, bahasa Allah Subhanahu Wa Taala istiwa, ya, kata Imam Malik, ya, istiwa tu kita dah tahulah, dah faham dah. Ya, macam itulah istiwa tu, ya. Ya, kemudian apa kita panggil, macam mana Allah istiwa tak payah tanya. Ya, wal kaifiyatu majhulatun. Kita tak tahu macam mana caranya. Ya. Jadi mengenai cara tu tak payah sebut secara detail-detail. Kemudian beriman dengannya wajib. Kalau orang tanya kita, betul tak Allah istiwa di atas arasy? Betul. Ya, bagaimana? Tak payah tanya. Ya, Imam Malik kata, ini lebih selamat. Ya. Kemudian iman dengan dia wajib. Bersoal tentang dia, soalan tentang dia tu, ya, dia sebut bid'ah. Sebab para sahabat pun tak tanya. Ya, jadi bila disebut istiwa yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Stop, tuan-tuan, senang. Ya, sebab ini cerita kita panggil apa? Ya, persoalan soalan-soalan yang mutasyabihat dia panggil. Quran kan ada 2 kan? Ayat-ayat Quran tu, content of the Quran can be divided into 2. The first one is called muhkamat. Ayat-ayat yang jelas, muhkamat, yang clear cut. Ya, yang apa kita panggil, it goes without saying. Yang kedua, ya, adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Kita dah sebut dalam kuliah baru-baru ni. Ya, kuliah Dinia, ya, kuliah Abu Bakar Siddiq. Ya, ayat yang ke-7, ya, surah Ali Imran, tuan-tuan boleh salin je. Ali Imran surah 3 ayat 7, ya, dialah Allah yang telah menurunkan Quran. Ya, jadi sebahagian Quran itu ialah ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas. Ya, wa ukharu mutasyabihat, yang baki itu adalah ayat-ayat mutasyabihat. Jadi kita tak tahu makna-maknanya, melainkan kita kata beriman wajib. Bagaimana tak payah tanya, ya, iman wajib. Ya, itulah senang cerita, tuan-tuan. Jadi istiwa Allah tu, ya, sudah tentu yang sesuai dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tak payah cerita, tuan-tuan, ya. Itu lebih selamat. Malakum min dunihi min wali wala syafi. Tidak ada bagi kamu selain daripada Allah itu wali. Ya, wali maknanya penjaga, penolong.
wala syafi', tidak ada juga pemberi syafaat. Jadi kalau kita nak syafaat daripada Allah, ya, di mahsyar besok kita nak syafaat, ya, tak ada syafaat dalam dalam kubur pun, ya, melainkan Allah yang bagi. Quran yang kita baca, ya kan, malam-malam ni antaranya baca suratul Mulk, antaranya surah Sajdah, kan, kita dah baca riwayat Imam Ahmad, ya, di awal perbincangan kita dulu, ya, Imam Ahmad ada riwayat yang mengatakan bahawasanya Nabi tidak akan tidur malam melainkan setelah Nabi baca 2 surah, suratul Mulk, tabarakallazi biyadihil mulk, surah 67, dan juga surah ya, dan juga surah Sajdah. Jadi surah Sajdah ni bukan baca pagi Jumaat saja. Riwayat daripada Imam Ahmad kata, ya, Ibnu Katsir sebut, ya, Ibnu Katsir quote benda tu, ya, juga, ya, dibaca pada malam, setiap malam. Dua-dua ayat tu 30 ayat. Surah Sajdah 30, tabarakallazi biyadihil mulk pun 30, so 60 lah. Ya, nak baca yang lain tak ada masalah. Surah Al-Waqi'ah nak baca boleh. Surah Ad-Dukhan baca, ya, tapi tak mesti malam lah, ya. Para sahabat baca malam sebab mereka siang kerja. Ya, kebanyakan sahabat di Madinah ni mereka petani. Ya, mereka petani, mereka peladang, mereka penternak, ya. Jadi kebanyakannya menumpukan perhatian pada ibadah pada sebelah malam. Ya, macam gitulah, ya. Kalau buat sebelah siang mungkin sibuk dengan urusan lain, ya. Tapi kalau malam ni kita kata dah lebih selesa lah. Ya, kalau kita jaga cucu pun, ya, by malam ni maknanya cucu anak kita dah balik, anak kita jagalah, ya. Jadi kita dah senang sikitlah sebelah malam, ada masa. Afala tatazakkarun, tidakkah kamu perhatikan? Ya, cuba perhatikan. Ya, Allah Maha berkuasa, nak buat dalam berapa hari pun boleh. Ya, kemudian, ya, tidak ada selain daripada Allah yang boleh menolong kita. Yang boleh menolong ni Allah je, tuan-tuan. Sebab tu kita kena follow lah Allah sebut apa, kan? Allah suruh apa kita ikut. Dan Allah yang bagi syafaat kepada kita. Ya. Afala tatazakkarun, tidakkah kamu perhatikan? Tu yang kita bincang, ya, sebelum ni, ya. Selesai, tuan-tuan. Okey, ya, kita masuk ayat baru. Ayat yang kelima, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amra minas sama'. Allah yang mentadbir. Ni perkataan mentadbir tu. Jadi bila ditanya Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam, bukan Tuhan yang mencipta menjadikan saja, tetapi Tuhan yang mentadbir urusan kita ni, tuan-tuan. Ya, kita rancang pukul 9 suku, mungkin 9.20 mula. Ya, mungkin ada yang masuk lambat sikit 9.45, mungkin ada urusan lain, ya. Tak ada masalah. Sebab yang mentadbir itu Allah. Tapi kita kena minta, ya Allah, mudahkanlah urusan aku. Ya, kita nak keluar, kan, ya. Ada urusan nak pergi ziarah orang sakit, ya. Kita nak pergi ke kedai, ya, nak buat grocery dan sebagainya. Kita rancang, ya. Kita rancang nak pergi siang tadi, tapi tak boleh, ada urusan lain. Terpaksa pergi besok. Sebab Allah yang mentadbir urusan kita. Jadi kita minta pada Allah lah, ya. Jadi Allah ni mudabbirul umur. Ya, ya mudabbirul umur, wahai Allah yang mentadbir urusan. Ya, ya mudabbiru umuri. Ya Allah, engkau yang mentadbir urusanku. Maka takbirlah, ya, maka mudahkanlah urusan aku ni. Allah yang mentadbir, tapi kita mudah, minta Allah mudahkan. Kemudian urusan yang Allah buat dari itu, ya, pentadbiran tu minas sama'i ilal ardi, daripada langit ke bumi, tuan-tuan. Ya, daripada langit ke bumi, ya. Jadi para ulama dalam bidang apa kita panggil, ya, dalam bidang tafsir, ya, mereka menyebut bahawasanya, ya, kalau kita tengok Abdullah bin Abbas sebut dan anak-anak murid dia, ya. Jadi Abdullah bin Abbas ni dia tokoh tafsir lah, tuan-tuan. Tokoh besar dalam bidang tafsir, ya. Kalau kita tengok mana-mana kitab tafsir pun mesti sebut Abdullah bin Abbas dan anak-anak murid dia. Antara anak murid Ibnu Abbas yang hebat ialah Mujahid, nama dia. Mujahid. Ya, Mujahid ni bukan mana orang yang berjihad di jalan Allah saja, ya. Mujahid ni memang tokoh tafsir. Nama dia Mujahid. Macam nama tokoh hadis, kan, Imam Muslim. Bukan sebab dia tu orang Islam, memang dia orang Islam. Tapi nama dia tu Muslim. Yang ni nama dia Mujahid. Kalau tuan-tuan dengar Mujahid, memang dia lah. Ya, Mujahid, ya, antaranya tokoh-tokoh, ya, tafsir. Anak murid Ibnu Abbas, Mujahid antaranya. Ikrimah. Ya, Ikrimah, ya. Tapi Ikrimah ni bukan Ikrimah anak Abu Jahal, tuan-tuan. Ya, sebab dengar juga kat YouTube tu, ya, ada ustaz bagi tahu, dia kata tengok, ya, walaupun Abu Jahal ni lawan Islam, anak dia beriman. Tu betul. Ya, Abu Jahal memang lawan Nabi, ya, dan dia mati dalam perang Badar. Anak dia Ikrimah, ya, beriman dengan Nabi. Maknanya walaupun bapa dia kafir, anak dia boleh jadi Islam. Itu betul, tuan-tuan. Dan Ikrimah ni akhirnya muncul sebagai tokoh tafsir besar. Oh, tu tak betul. Ya,
Sebab Ikrimah yang dimaksudkan di sini adalah Ikrimah yang bukan anak Abu Jahal. Ya, Ikrimah tu Ikrimah ya, bukan anak Abu Jahal. Ikrimah ni anak murid Abdullah bin Abbas. Ya, anak murid Abdullah bin Abbas. Jadi dia ni adalah anak murid. Antaranya Mujahid tadi. Ya, Ikrimah dan juga seorang lagi Qatadah. Ya, tu tiga tu biasa tentang jumpa. Mujahid, Ikrimah, ya, Qatadah. Ya, MIQ tuan-tuan. Ya, MIQ, formula dia. Mujahid, Ikrimah dan Qatadah. Ya, kalau tuan-tuan nak tukar Mujahid, ya, apa ni Qatadah dan Ikrimah pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi kalau Ustaz susun macam tu sebab Mujahid tu yang paling tua sekali. Ya, kita ikut susunan kan. Biasa kalau kita buat formula kan kita pergi daripada yang paling tua kepada yang muda. Mujahid paling tua, Ikrimah nombor 2. Nombor 3 Qatadah. MIQ formula dia tuan-tuan. Ya, M Mujahid, ya, apa ni I Ikrimah, ya, dia bukan I lah, dia Ain. Kalau bahasa Arab dia Ikrimah. Ya, tapi kalau Rumi I lah. Ya, dan Q Qatadah. Qatadah pun bukan sahabat Nabi. Ini adalah anak murid Abdullah bin Abbas. Tiga ni. Tuan-tuan kalau tengok dalam kitab tafsir, ya, kalau dia sebut Mujahid, maknanya Mujahid tu riwayat daripada Abdullah bin Abbas lah tu. Ya, Ikrimah daripada Abdullah bin Abbas. Qatadah daripada Abdullah bin Abbas juga. Biasanya macam tu tuan-tuan. Jadi mereka ni kata, balik pada ayat ni tuan-tuan, ya, maknanya urusan yang Allah takbir ni, urusan tu bermula daripada langit. Memanglah. Ya, sebab semua benda tu datang dari Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tu atas langit yang ketujuh tu. Ya, atas lagi, ya. Atas pada mustawa lagi lah. Sebab Nabi naik 7 langit, ya, kemudian jumpa apa ni Jibril di Sidratul Muntaha, ya. Sidratul Muntaha tu atas pada langit ketujuh. Ya, Sidratul Muntaha tu pokok besar, pokok bidara yang besar tu. Jibril bawah tu. Mana pokok tu besar gila lah tuan-tuan. Ya, kalau bahasa kita sekarang besar gila, mana besar sangat. Sebab apa ni Jibril tu besar dah. Jibril tu pun duduk bawah pokok tu. Mana pokok tu lagi besar daripada Jibril. Ya, Jibril kata Allah jemput Nabi naik ke mustawa. Ya, Jibril tak boleh naik. Jibril sampai Sidratul Muntaha. Nabi naik atas lagi ke mustawa. Ketika bertemu dengan Allah di mustawa, ya, Nabi berada di mustawa. Ya, Nabi dibukakan hijab dapat melihat Allah. Bagaimana caranya? Kata apa ni Aisyah, ya, seperti mana seseorang itu melihat matahari. Ya, macam kita lah, ya, pada siang hari tu, ya, kita tengok matahari. Macam mana kita nampak tak sebiji matahari tu? Tak kan? Sebab cahayanya, ya, nurnya sangat kuat. Jadi macam itulah gambarannya. Ya, macam mana melihat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu nikmat itu dalam syurga besok tuan-tuan. Salah satu daripada keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah ialah nikmat melihat Allah dalam syurga besok. Itu melihat dalam keadaan yang berbeza dengan seperti mana Nabi melihat apa ni Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pada malam Mi'raj, jauh berbezalah. Ya, itu orang biasa pun boleh tengok dengan, ya, mata kepala kita sendirilah. Ya, bagaimana tak tahu, ya, tapi itulah nikmat, antara nikmat paling besar dalam syurga, nikmat melihat Allah, ru'yatullah, ya, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi, ya? Kemudian Nabi ketika, ya, mendapat apa ni perintah solat, ya, apa ni apa kita panggil tuan-tuan, ya, dia punya apa, dia punya telinga Nabi mendengar, ya, malaikat sedang menyalin daripada Lauh Mahfuz. Sebab Lauh Mahfuz punya kitab tu fi kitabim maknun, kitab yang terpelihara tu. Ya, kitab terpelihara tu macam kita baca surah Ad-Dukhan lah. Ya, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Ya, dalam apa kita panggil kitab yang dijaga itu panggil Lauh Mahfuz. Mahfuz tu makna maknun. Ya, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Ad-Dukhan ada tu ayat tu, kita biasa baca tiap-tiap hari kan, kita jumpa perkataan tu. Jadi malaikat tak boleh bawa keluar kitab tu. Jadi dia salin saja. Macam kita pergi library tuan-tuan. Ustaz bagi tuan-tuan apa ni panduan yang mudah. Kita pergi library, ada buku-buku dia panggil red spot. Ya, red spot ni maknanya buku-buku yang rare collection. Dia tak boleh bawa keluar. Dia duduk dalam tu je. Tuan-tuan nak masuk boleh, tapi ketat lah, ya, ada kawalan. Kalau tuan-tuan bawa je buku tu memang berbunyi. Sebab dia dah pasang dia punya apa kita panggil chip dia dalam tu. So kita keluar je bunyi, ya. Memang semua security pun akan datang tangkap tuan-tuan. Tak boleh. Ya, jadi apa kita panggil, ya. Kita hanya boleh masuk dalam tu salin dan keluar balik. Ya, jadi macam mana malaikat tulis kita tak tahu, tapi malaikat mencatat sebab Nabi mendengar, ya, catatan yang dibuat oleh para malaikat nak turun ke bumi. Maknanya dia ambil di atas tu. Itu yang kata yudabbirul amra minas sama' ilal ardi, ya, sama'i ilal ardi, sampai ke bumi.
Jadi kata para ulama apa ni tafsir yang tadi Ustaz sebut tadi, ya. Maknanya MIQ tadi, ingat kan? MIQ, ya, Mujahid, ya, Mujahid bin Jabar, ya, Ikrimah dan juga siapa tadi, Qatadah. Ya, Qatadah tadi, ya. Jadi Qatadah bin Di'amah. Ya, jadi Qatadah bin Di'amah tu, ya. Dan juga tiga tadi lah, ya. Mujahid, Ikrimah dan juga Qatadah. Tiga-tiga ni ulama ni kata, ya. Dia kata maknanya apa tuan-tuan, ya? 500 tahun perjalanan. Daripada langit turun ke bumi tu 500 tahun perjalanan. Kalau kita kira pakai bumi punya perkiraan kita ni 24 jam ni, ya. Daripada langit tu turun ke bumi tuan-tuan 500 tahun. Bila naik balik another 500 years. Itu yang total dia 1000. Ya, itu ulama tafsir yang kata. Tuan-tuan boleh baca, ya, yudabbirul amra minas sama, Allah mentadbir urusan daripada langit turun ke bumi, summa kemudian ya ruju ilaihi, kemudian naik balik urusan tu ke langit. Maknanya catatan-catatan amal tu, ya, dibawa dipersembahkan kepada Allah oleh para malaikat fi yaumin, ya, pada satu hari saja. Pada satu hari. Kana miqdaruhu, tetapi miqdarnya, ya. Dia punya apa kita panggil? Dia punya kadarnya, pengiraannya. Alfa sanatin, alfa 1000. Sanatin tahun, mimma ta'udun, ya, daripada apa yang kamu kira. Maknanya kalau kita kira pakai dunia punya pengiraan, ya, kita punya dunia sekarang pengiraan, maknanya 1000 years. Turun 500, naik 500 lagi. Ya, tetapi di sisi langit, ya, di sisi para malaikat tu benda tu dalam masa satu hari je tuan-tuan. Ya, gambarannya, ya, sebab para malaikat sudah tentulah diberikan wewenang oleh Allah untuk mudah turun mudah naik. Sebab tu Nabi Muhammad pun menggunakan trail yang sama tuan-tuan. Ya, ketika naik ke langit Nabi tak pakai burak. Sedangkan burak tu laju dah tu. Ya, burak tu laju dah, tak pakai burak. Sebab ada yang lebih laju lagi. Namanya Mi'raj. Itu Mi'raj tu tuan-tuan, naik macam mana, ya? Kita bayang tuan-tuan, ya, di dunia ni macam mana, ya? Tuan-tuan pergi ke tempat yang ada dia punya apa kita panggil, ya, escalator yang laju tu sekejap je. Ya, elevator yang laju, escalator yang laju. Macam mana Allah punya? Oh, tak boleh bayang. Itu lagi handal lah tuan-tuan. Lagi hebat, maha hebat lah. Ya, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita pakai pengiraan tersebut, ya, macam 1000 tahun, ya, pengiraan dalam dunia ni tuan-tuan. Ya, dan Allah lah, ya, zalika alimul ghaibi. Yang demikian itu Allah lah, ya, yang maha tahu tentang benda gaib. Benda gaib yang kita dengar saja. Ya, yang sama'iyat, benda yang kita dengar tapi tak pernah nampak. Ya, wa syahadah, ya, syahadah yang kita boleh tengok. Al-Azizur Rahim, Allah ni aziz, maha perkasa, dan Allah ini Rahim, maha belas kasihan. Betul, maha penyayang pun boleh, tapi maha belas kasihan tu lagi tepat. Sebab manusia bukan semua Allah sayang. Ada yang Allah tak sayang pun, tak cukup syarat. Tetapi Allah belas kasihan tuan-tuan, ya, pada kita. Ya, jadi macam mana? Adakah setiap hari itu cipta benda-benda yang berbeza? Ya, jadi wallahu alam, tak tahu tuan-tuan. Ya, mungkin hari pertama cipta langit dan bumi, adalah cerita dia tu. Ya, tapi sebahagian cerita-cerita tu dia tidak sangat boleh dipertanggungjawabkan. Memang ada. Ya, dalam hadis-hadis Nabi ada kisah-kisah tersebut. Ya, tapi macam tadilah. Ya, adakah kalau nak tengok pada hari tadi, sebab 6 hari itu, ya, Allah cipta pelbagai benda. Ya, walaupun Allah boleh cipta dalam masa sekelip mata, tapi Allah, ya, sebab Allah ni maha berkuasa kan. Tadi Cikgu Nurliza bagi tahu. Jadi hari Ahad cipta apa, hari Isnin cipta apa, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, ya, apa yang Allah cipta dah pasti adalah, dan tidak berehatlah maknanya. Ya, sebab disebut 6 hari itu ada benda yang dicipta. Ya, betul. Ya, dan hari yang ketujuh, ya, hari yang Sabtu, ya, Allah istiwa di atas arasy. Okey tuan-tuan, itulah cerita dia. Tuan-tuan ada soalan? Silakan tuan-tuan bagi faham. Ya, ada soalan? Silakan. Haji kita panggil Haji Mat Syah, ada apa nak tanya? Ya, Haji Nazri ada apa? Silakan. Tak ada Ustaz. Ada, ya. Haji Hasan ada apa? Ada Ustaz. Datuk. Ya. Boleh faham tuan-tuan, ya. Jadi maknanya yang 1000 tahun tu, ya, sebab kata MIQ tadi. Mujahid, Ikrimah dan juga Qatadah, ya. Sebab daripada langit nak turun tu pun dah 500 tahun. Naik balik 500 lagi. Itu yang jadi 1000 tu tuan-tuan. Ya, jadi kalau ada orang kata 500 tahun betul, tapi 500 tahun tu one way.
Kalau return 1000. Ya. Sebab itu ya, kata sebahagian para ulama, kerana itu Nabi Isa alaihissalam ya diletakkan oleh Allah, disimpan oleh Allah di langit yang kedua. Ya, disimpan di langit. Kerana perkiraan langit tu ya, satu hari di langit sama dengan 1000 tahun di dunia. Macam tadilah. Ya, ambil daripada ayat ni, walaupun ya ada juga yang kata bukan ya, tapi macam tadilah. Sebab Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat ke langit berusia sekitar 33 tahun. Ya, ada dua riwayat, ada kata 30, ada kata 33. Kalau kita ambil 33. Ya, ketika Nabi Isa diturunkan ke bumi nanti untuk membantu Imam Al-Mahdi ya membunuh Dajjal, usianya sekitar 33 tahun juga. Umurnya tak berubah. Sebenarnya umurnya berubah. Tetapi yang berubah tu ialah harinya. Ya, bukan bulan dan tahunnya, ya sebahagian kata. Maksudnya kalau satu hari di langit macam 1000 tahun di bumi, ya, maknanya 2 hari di langit macam 2000 tahun di bumi. Ya, ketika Nabi Isa diangkat ke langit pada tahun 33 Masihi. Masa tu Nabi Isa umur 33 tahun. Dah tentulah 33 Masihi sebab Nabi Isa lahir 1 Masihi. Sekarang 2000 ya, 2022. Maknanya sudah ya 2000 tahun. Ya, lebih kurang 2000 tahun tak sampailah ya sebab naik 33 ni tak sampai 2033 lagi. Ya, tapi hampir 2000 tahun. Berapakah umur Nabi Isa sekarang, tuan-tuan? Ya, Cikgu Noliza, berapa umur Nabi Isa sekarang? Setelah 33 tahun diangkat tu, masa 33 tahun diangkat, berapa umur Nabi Isa sekarang? Umur bumi ke Ustaz? Umur Nabi Isa? Umur Nabi Isa? Ya. Tapi bila Ustaz buat perkiraan tadi, saya agak keliru. Umur dia tu 30 hingga 33. Jadi Ustaz nak umur dia sekarang tu dah lebih lah. Umur hari ni? Ya memanglah dah lebih. Berapa umur Nabi Isa sekarang? Sebab dia duduk di langit, bukan di bumi. Berapa umur dia? Berapa, Datuk Osman? Berapa Datuk Osman? Tolong cikgu. 2022. 2022. Umur Nabi Isa? 2022. Mana 35. 35. Berapa? Umur dia 33 juga, tapi campur 2 tahun. Campur 2 tahun. Campur 2 hari. 2 hari. Ya, 33 tahun campur 2 hari sebab 1000 tahun di langit sama dengan 1 hari di langit sama dengan 1000 tahun di dunia. That's why sekarang 2000 tahun. 2000 tahun mana baru 2 hari. Nabi Isa punya umur bertambah baru 2 hari. So maknanya kalau itu 1000 tahun, tuan-tuan. Kalau 10,000 tahun lagi pun, 10,000 tahun hanya bertambah 10 hari je. That's why Nabi Isa ketika turun umurnya sama, tuan-tuan. Umurnya tetap 33 tahun juga. Ya, jadi maknanya dia memerlukan apa kita panggil ya, bukan 10,000 tahun, 20,000 tahun untuk bertambah jadi 34 tahun. Ya, sebab sehari di langit, sebab tu Allah simpan di langit. Boleh tak Allah letak Nabi Isa dekat Everest, Gunung Everest di banjaran Himalaya? Boleh. Tapi kalau Nabi Isa duduk di banjaran Himalaya, ya, di Gunung Kinabalu, di mana tadi kita kata letaklah di mana pun, ya, umur Nabi Isa akan diperkira macam umur dunia. Jadi Nabi Isa tua lah. 2022 tahun lah umur Nabi Isa. Kan? Jadi kalau 2022 tahun, itu kalau Nabi Isa duduk di bumi. Sekarang Nabi Isa duduk di langit. Ya, sebab tu Ustaz pun dulu selalu tanya, pasal apa? Allah boleh je letak Nabi Isa di bumi. Ya, sebab apa? Ya. Kalau Nabi Isa duduk di bumi, ketika perang Badar, Nabi SAW, Nabi Isa kena datang tolong. Nabi kena datang tolong, tuan-tuan. Ya, sebab Nabi Isa, ya, Nabi Isa duduk di dunia, itu tanggungjawab. Malaikat pun turun, tuan-tuan. Ada orang tanya, dia kata macam mana pula Ustaz kata macam tu? Cuba tuan-tuan bayang, perang Badar ni orang Islam 300 lebih je. Ya, perang Badar orang Islam 300 berapa, tuan-tuan? Daripada sirah. Datin Lin, orang Islam dalam perang Badar berapa jumlah dia yang betulnya? Berapa jumlah lebih kurang? Salah tak apa, tuan-tuan. Iaitu dalam kelas sirah kita. Berapa, tuan-tuan? 308, Ustaz. 300 berapa ya? 308 orang ke 305. 305 balik ya. 305 tuan-tuan ya. Asalnya 313 kan, tapi 8 orang diberi excuse. Antaranya Sayyidina Osman ya.
apa kita panggil, ya. Kemudian beberapa orang lagi lah, ya, diberi apa kita panggil, diberi excuse, ya, sebab nak jadi imam masjid, nak jadi apa kita panggil, nak in charge of Madinah, ya. Kemudian ada isteri sakit, ada yang macam-macam urusan, ada 8 orang. Menyebabkan tinggal 305. Ya, 305 orang. Ya, memang adalah kiraan-kiraan lain tu adalah, ya. Tapi maksudnya dia bukan 313. 313 tu yang registered, yang asalnya memang banyak tu. Ya, termasuklah Sayyidina Osman. Tapi mereka ni tak pergi sebab Nabi arahkan mereka stay, ya, di Madinah kerana ada urusan-urusan tadi. Termasuklah Osman kerana isterinya Ruqayyah sedang sakit tenat tu yang tak pergi tu, tuan-tuan. Ya, jadi dia 305, tuan-tuan. Ya, bukan 308. Ya, Kak Mariatun. Okey, terima kasih, ya. So, itulah cerita dia. Jadi, kerana orang Islam tak ramai, musuh 1000. Lebih kurang 1000, ya. Jadi musuh, nak bagi musuh nampak ramai orang Islam tu macam mana? Allah turunkan malaikat. Jibril pun turun. Jibril daripada Nuh, atas langit ke-7. Ya, jadi kalau Nabi Isa berada di muka bumi, Nabi Isa kena turun. Ya, sebab itu Dr. Yusuf Qaradawi menjawab, ada orang, ya, ada golongan tarikat yang beranggapan bahawasanya Nabi Khidir masih hidup. Kalau Nabi Khidir masih hidup, Nabi Khidir pun kena turun membantu Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar, perang Uhud dan seterusnya, tuan-tuan. Sebab itu, ya, bukti mengatakan Nabi Khidir tak hidup lagi. Nabi Khidir memang umur dia panjang. Ya, tapi baginda telah diwafatkan oleh Allah setelah peristiwa bertemu dengan Nabi Musa tu. Nabi Musa dan Nabi Yusha' bin Nun dalam surah Kahfi, ya. Tak lama lepas tu baginda telah diwafatkan. Ya, umur Nabi Khidir memang panjang. Ya, kerana beliau dikatakan dalam ensiklopedia sirah para nabi dan rasul, buku yang kita pakai untuk hari Rabu tu, ya, baginda Nabi Khidir, ya, ataupun Khaidir, ya, Nabi Khadir. Ya, kita panggil Khidir, ya, tapi kalau sebenarnya Khadir, ya, tapi ialah kita dah panggil Khidir tu tak apalah. Tapi kalau yang tepatnya Khadir, kerana Khadir tu makna hijau. Kerana setiap tempat di mana Nabi Khadir pergi, tempat tu kalau kering kontang, dia akan jadi subur, hijau dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tu panggil Khadir tu. Maknanya Khadir tu bukan nama dia, sifat dia. Dia menghijaukan tempat tu. Ya, itu cerita dia, tuan-tuan. Ya, itu dalam Ibnu Katsir ada sebut. Jadi Nabi Khadir dia minum, ya, apa kita panggil? Dia minum apa, tuan-tuan? Dia minum apa yang menyebabkan dia boleh hidup lama tu? Siapa ingat? Ya, minum apa tu? Datuk Osman ataupun Datuk Azizul. Dia minum apa tu? Air apa dia minum tu, Datuk? Air daripada yang Immortal Well. Dia panggil Immortal Well tadi, ataupun the water of life dia panggil. The water of life ataupun the living water. Ya, dalam bahasa Arab kita panggil ma'ul hayat. Ma mana air, hayat mana kehidupan. Ma'ul hayat. Ya, ma'ul hayat tu ialah cerita yang tadi itulah ikan tu. Ya, yang bila ikan tu terpercik oleh air daripada tempat tadi, ya, the living water tu, maka ikan tu hidup balik. Ya, dan ikan tu melompat masuk ke dalam apa? Ya, ke dalam kalau kita kata sungai lah, kalau laut lah. Ya, ataupun pertemuan antara laut dan sungai. Ya, itu tempat di mana Allah yang Maha tahu. Ya, ada yang kata di muara, ya, maknanya di tempat di hilir sungai Nil, ada yang kata di Khartoum, ya, tempat pertemuan Nil putih dan Nil biru tu, macam-macam teori lah. Ya, yang tahu tu Allah Subhanahu Wa Taala, yang pasti tempat pertemuan Majma' al-Bahrain, tempat pertemuan dua laut. Tapi bahar dalam bahasa Arab boleh juga makna sungai, ya, ataupun sungai dengan laut boleh juga, tuan-tuan. Ya, sebab orang Mesir panggil sungai Nil laut Nil. Patutnya dia panggil Naharun Nil, dia panggil Baharun Nil. Pasal, ya, signifikannya sungai Nil tu sehingga sumber protein dia, ikan dia, ya, ikan talapia, ikan siakap, ya, ikan patin, apa semua, tuan-tuan, ya, duduk dalam sungai itu menjadi sumber makanan kepada masyarakat Mesir. Ya, yang jauh daripada laut Mediterranean, jauh, Laut Merah jauh, tuan-tuan, duduk tengah-tengah benua ni. Ya, in the middle of the continent, tuan-tuan. Ya, dan sumber air sungai Nil itu kan datang daripada Victoria Lake kat bawah tu. Ya, dekat Uganda, Tanzania dengan Kenya kan, UTK kat bawah tu, UTK, Uganda, Tanzania, Kenya, tuan-tuan. Memang nak kena pakai formula, tak ingat, tuan-tuan. Kena pakai formula. Tadi Ustaz sebut MIQ tadi kan, Mujahid, Ikrimah dan juga Qatadah. Ya, tak payah ingat nama bapak dia, ingat dia je cukup lah.
Ya, kalau ingat nama bapa kan tuan-tuan dah tertukar pula. Ya, tapi tak apa. Ya, cukup ingat nama anak dia. Uganda, Tanzania dan Kenya tadi yang sumber Tasik Victoria tu, tengah-tengah benua tu. Itulah sumber Sungai Nil putih. Kalau Sungai Nil biru daripada Tasik Tanah, ya, Tanah Lake dekat Ethiopia. Jadi dia bertemu di satu tempat namanya Khartoum. Khartoum tu ibu negara Sudan. Ya, jadi pejabat Petronas dulu masa ustaz kerja Petronas tu, pejabat Petronas tu betul-betul depan tempat pertemuan antara Sungai Nil putih dan Sungai Nil biru. Tiap-tiap hari boleh tengok tuan-tuan. Baca Suratul Kahfi tu boleh, ya Allah, ya, inikah tempatnya kita tak tahu tuan-tuan. Ya, ustaz pun pernah doa, ya Allah tunjukkanlah tempat dia. Tak makbul doa. Tapi yang pasti, ya, tempat pertemuan dua sungai tadi. Kalau betul di situlah. Tapi kalau bertemu di Sungai Nil, ya, dengan Laut Mediterranean mungkin juga. Sebab Sungai Nil dia tak bertemu dengan Laut Merah. Sungai Nil hanya bertemu dengan Laut Mediterranean di utara sana. Ya, tu cerita dia tuan-tuan, ya. Dan seluruhan Suez belum ada lagi pada masa itu. Ini zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Okey, ada soalan? Silakan. Ya, apa nak tanya? Tuan-tuan. Jangan biarkan ustaz bersendirian. Tuan-tuan senyap malam ni, ya. Mana suaranya tuan-tuan? Silakan, ya. Apa nak tanya? Kita ada 33 orang ni, ya. Tuan-tuan tanya soalan. Silakan. Kak Mariatun, ada apa Kak Mariatun? Ustaz nak tanya Ustaz. Kita baca ayat ni dalam ayat keempat, kelima ni mencipta langit dan bumi ni. Padahal Allah jadikan ada planet-planet lain. Mungkin itu satu yang gaib lah, yang dan juga kita tak payah nak mikir. Tapi adakah juga makhluk di tempat lain, Ustaz? Planet-planet atau hanya bumi saja Allah jadikan makhluk, Ustaz? Mungkin ada kan? Mungkin ada lah, ya. Tapi dia punya fokus adalah bumi lah. Sebab dalam Quran pun Allah duk sebut macam tadi kan, ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah ayat 30. Sesungguhnya aku akan jadikan atas muka bumi itu. Allah sebut bumi. Ya, specifically Allah sebut bumi. Ya, Allah tak kata di atas Marikh, di atas Zuhal, di atas Pluto, Allah tak sebut pula kan. Tapi dari segi keberadaan, kewujudan planet tu memang ada. Ambil daripada cerita Nabi Yusuf lah. Ya, Nabi Yusuf kata inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamar. Ya, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpi aku, wahai ayah. Nabi Yusuf kan di masa tu dia kecil lagi. Dia bagi tahu bapak dia, ya abati, wahai bapak yang aku sayang. Dia cakap pada Nabi Yaqub, inni ra'aitu, maknanya aku telah melihat dalam mimpi. Ahada asyara kaukaban, ya, 11 planet. Ya, yang jumpa baru 9, ada 2 lagi planet belum jumpa lagi. Ya, maknanya umur dunia ni panjang lagi lah tuan-tuan. 2 planet lagi pun tak jumpa, ya. Nabi apa kita panggil? Imam Mahdi pun tak keluar lagi, Nabi Isa pun tak turun lagi, ya. Jadi maksudnya lama lagi lah umur dunia. Tak tahulah berapa lama lagi Nabi Isa masih di langit tu. Ya, kita pun tak tahu. Tapi yang pasti ketika dia turun umur dia 33 juga tuan-tuan. Ya, sebab baru 2000 tahun berlalu, umurnya baru bertambah 2 hari saja. Cuba tuan-tuan bayang. Maknanya, ya, itulah umur dunia. Macam panjang tapi tak panjang. Ya, sebab kalau kita banding dengan umur akhirat, umur langit lagi ni. Tuan-tuan pernah tengok kan cerita-cerita dulu, cerita Twilight Zone tuan-tuan. Ya, yang angkasawan kan, angkasawan tu pergi pada dunia, pergi ke planet mana tak tahu. Lepas tu dia balik ke bumi, ya. Bila dia balik, anak dia yang kecil dulu pun, ya, yang baby pun dah dewasa, dah tua dah tuan-tuan. Terkejut, ya. Dia tengok anak dia dah tua dah, rumah dia, ya. Isteri dia pun dah meninggal dah. Dan dia masih muda lagi. Ya, mungkin cerita-cerita macam tu terkesan ataupun influence by Quranic punya stories tuan-tuan. Kemungkinan. Ya, jadi apa kita panggil, ya, dia punya cerita-cerita dulu-dulu lah. Ya, mungkin Shirin dia generasi muda dia tak tengok, ya. Yang tuan-tuan dan perempuan saya nak tanya Ustaz. Ya. Saya ada baca hadis, dia letak dekat dalam hadis tu dia detail lah cakap pasal Allah cipta tanah. Yang bawah tu saya tak faham. Nanti saya nak tanya Ustaz. Dia kata Allah cipta tanah hari Sabtu, lepas tu hari Ahad buat gunung-gunung, hari Isnin buat pokok-pokok, lepas tu hari yang kesusahan hari Selasa, hari Rabu buat cahaya, lepas tu hari Khamis buat binatang-binatang, hari Jumaat Adam lepas asar hari Jumaat.
Lepas tu yang part akhir hadis tu kata sebagai makhluk terakhir di waktu terakhir pada saat-saat Jumaat antara waktu asar hingga malam menjelang maghrib. So tu maksudnya apa tu Ustaz? Itu maksudnya Adam lah ya? Ke macam mana? Yalah, memang Adam yang terakhir lah. Cuma rujukan tadi lah, cuba tengok. Rujukan ya, tu. Hadis ni hadis riwayat Muslim sahih, hadis riwayat Muslim sahih Muslim daripada Abu Hurairah. Nombor hadis dia 7231. Adalah dia punya nombor hadis semua. Cuma saya tak faham. Saya tak faham yang dia kata Adam lepas asar waktu hari Jumaat. So yang tu spesifik for Adam. Lepas tu dia koma sebagai makhluk terakhir di waktu terakhir pada saat-saat Jumaat. Antara waktu asar hingga malam. Maksudnya Adam lah juga refernya. Adam, ya. Memang betul lah. Kalau dari segi penciptaan, memang Adam adalah makhluk terakhir. Dan sudah tentu Adam dicipta pada hari terakhir. Hari terakhir tadi, kalau ikut daripada tafsir siapa tadi, Imam As-Suyuti, kan 6 hari kan. Bermula daripada Ahad, tu tadilah, ya, buat bukit, buat tu, buat ni, apa semua sebagainya. Pada hari Jumaat, hari terakhir, pada saat yang terakhir. Saat terakhir Jumaat adalah antara asar dengan maghrib. Itu last Jumaat. Itu waktu mustajab doa kita setiap minggu. Kan kita berdoa pada waktu tersebut, ambil masa, ya. Kerana antara, kalau setiap hari kita ada 12 waktu, bukan 12 jam, ya. Setiap hari ada 24 jam. Ya, Ustaz dah pernah betulkan apa ni, Haji Nazri pun pernah share dengan kita dulu. Ada beberapa orang ada share. Ya, cuma Ustaz betulkan dari segi makna saat di situ. Ya, setiap hari ada 24 jam. Mana boleh berubah memang 24 jam. Tapi dalam masa 24 jam tu ada 12 masa. Ya, dalam sehari ni dibahagikan 12 masa. Ya, contoh tadi antara asar, mungkin antara Zuhur dengan asar. Itu ya waktu yang ke-13, antara asar dengan maghrib, ya, itu waktu yang last. Ya, tadi waktu 11 ni waktu 12, waktu akhir. Jadi waktu itulah ya waktu mustajab doa, dan waktu itulah kalau disebut daripada hadis Sahih Muslim tadi, maknanya hadis yang apa ni dah yang pasti hadis tu sahih lah. Ya, sebab Imam Muslim tadi. Cuma konten tu ada perbincangan tu. Ya, hadis tu sahih memang betul. Tapi konten dia, sebab ada juga hadis-hadis lain yang sebut turutan dia sedikit ada berbeza, ya. Wallahu alam lah, ya. Tapi sebab yang pasti Ustaz cakap tadi Sabtu dia Allah beristiwa tak buat apa kan tadi Ustaz Zuhairi. Sebab tu saya tanya Ustaz lagi sekali yang sebab saya tengok hadis tu tadilah dia buat dicipta sesuatu lah Sabtu. Lepas tu Ustaz cakap tadi Sabtu dia beristiwa sahaja. Tu minta maaf Ustaz ya. Ya, tak apa. Terima kasih ya apa Syirin punya ni. Cuma macam tadilah ya. Bila disebut Sabtu, dia bukan dia Sabtu tu bermula selepas tenggelam matahari Jumaat tu. Hari Jumaat kan berakhir waktu maghrib tu, ya. Asar tu waktu ke-12 kan. Satu hari ada 24 jam, 24 jam tu terbahagi 12, ya. Waktu-waktunya tu ada perbincangan, dan waktu terakhir ialah antara asar dengan maghrib. Maknanya pada waktu itulah Nabi Adam dicipta, sebab Nabi Adam adalah makhluk terakhir yang Allah cipta. Setelah prasarana siap, maknanya bumi, pokok-pokok, laut, sungai, cahaya, semua tu dah siap, baru Allah cipta Nabi Adam AS. Memang terakhir betul. Pada waktu yang terakhir, of course, in between asar dengan maghrib, maknanya tenggelam je matahari maghrib, masuk hari Sabtu. Ya, hari yang sama, ya, hari yang berbeza, tapi perbezaan itu maghrib tu saja. Betul lah tu. Betul apa Syirin cakap tu, dah betul lah tu. Ya, maknanya nak bagi tahu bahawasanya, nak bagi tahu manusia ni patut syukur pada Allah, kerana ketika manusia dicipta ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pada waktu tu ialah waktu di mana ya semua prasarana dunia sudah ada. Tapi bukanlah maknanya turun masa tu dah. Ya, dicipta dia ketika Nabi Adam dicipta, Nabi Adam belum dihantar ke dunia. Nabi Adam dicipta dalam syurga, tapi Nabi Adam punya penciptaan tu adalah penciptaan yang terakhir makhluk. Nabi Adam lah terakhir, kita lah tuan-tuan. Ya, masa tu Nabi Adam masih di syurga. Kemudian berlakulah peristiwa tadi. Ya, Nabi Adam bersendirian. Ya, kemudian Allah datangkan apa kita panggil? Ya, isteri. Allah ciptakan isteri dia. Kemudian Nabi Adam seronok hidup di syurga bersama isteri. Ya, kemudian apa kita panggil? Ya, Nabi Adam dan isterinya diperdaya oleh iblis tadi. Ya, yang kata Allah tak bagi kamu makan pasal Allah nak hantar kamu ke dunia. Jadi in order not to be sent, ya, to to the world, maka makanlah, ya. Nabi Adam pun percayalah.
Sebab Iblis kata dia lagi lama duduk dalam syurga dan dia datang sebagai penasihat. Ya, dia menasihatkan Nabi Adam. Ya, Adam terkesan, terpengaruh, terpedaya dengan tipu daya Iblis tadi. Ya, sebagai satu peringatan, kalau Nabi Adam pun boleh terpedaya, ini kan pula kita manusia biasa. Tapi Allah bagi pendinding tadi lah, macam-macam lah. Ayatul Kursi, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya, baca 3 kali lepas maghrib, lepas 3 kali lepas subuh, ya, tasbih tahmid takbir, baca semualah. Ya, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Semua doa-doa yang kita baca tu, ya, tu antaranya untuk melindungi diri kita daripada pengaruh jin dan syaitan. Auzubillahi minasyaitonirrajim selalu. Bila dengar anjing menyalak, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bila dengar ayam berkokok, ya, berdoa kerana malaikat ada di sekitar kita. Tu panduan-panduannya adalah dalam kitab Al-Askari Nawawi pun ada panjang ceritanya. Tapi secara umum betul lah, ya, Syirin kata tadi. Jadi kalau ada hadis Sahih Muslim sebut macam tu, ya, terjawab soalan apa tadi, ya. Datin Lin ke jawab tanya tadi kan. Maknanya each day cipta different things ke, ya. Macam itulah. Cuma berapa banyak yang dicipta pada satu hari sudah tentu Allah mampu mencipta segala-galanya. Ya, tetapi nak bagi tahu bahawasanya ada proses dalam kehidupan kita. Itu satu bentuk pengajaran juga, tuan-tuan. Mana kita tak boleh dapat sesuatu tu overnight, tak boleh. Macam tuan-tuan lah nak capai kedudukan tuan-tuan sekarang, kena melalui proses. Ya, kena membaca, kena hadir kelas, kena ada kuliah, kena tengok balik, kena apa. Sampai satu tahap, ya, setelah kita habiskan masa yang menasabah, ya, maka barulah kita dapat sesuatu ilmu, pengetahuan contoh. Ya, kita dapat kedudukan, kita berjaya dalam bisnes, ya, kita dapat kedudukan yang tinggi dalam syarikat dan sebagainya. Ya, itu pengajaran dia, tuan-tuan. Boleh, ya? Okey, ada lain silakan. Ada apa yang boleh kita tambahkan lagi kita punya spektrum ilmu, tuan-tuan. Tuan-tuan kena bantu ustaz juga, ya. Sebab ustaz pun tak baca semua. Sebahagian kita baca, ustaz boleh share. Sebahagian yang mungkin ustaz terlepas pandang, ya. Tapi tuan-tuan ada baca macam Syirin tadi, dia boleh share dengan ustaz dan dapat manfaat pada orang lain, ya. Ada apa? Silakan. Ada apa lagi? Haji Nazri, ada apa Haji Nazri? Ada soalan ataupun apa-apa saja? Silakan. Ada apa, tuan-tuan? Tak ada apa, Ustaz. Masih. Okey, ada lain? Datin Lin, ada apa lagi? Silakan. Ya. Cikgu Noliza, ya, ataupun siapa sajalah kalau ada. Ustaz? Ya. Ya. Tadi yang mengenai Ustaz kata Quran tu dia ada kenapa dia di-send dekat nama dia ada transit dekat ada satu area tu kan Ustaz yang nama bukan Sidratul Muntaha, Baitul Muntaha di langit. Ya. Yeah. Ada lagi satu tempat dia berhenti tu, apa nama tu Ustaz? Lupa dah. Patutnya secara umum dia As-Sama'ud Dunya, langit dunia lah. Di langit dunia yang tu. Yang itulah yang kata tadi Baitul Izzah tadi tu. Baitul Izzah, ya. Dari apa yang dulu saya belajar dekat UM tu, lecturer tu dia cakap, tak tahu, saya just nak share dengan Ustaz atau nak tanya daripada Ustaz. Dia tanya kita orang, kenapa you all ada any idea tak kenapa Allah berhentikan dekat situ sekejap? Lepas tu dia cakap sebab Allah nak para malaikat pun recognize dan to be known that dia nak descendkan Al-Quran, kalam dia tu ke dunia. Betul ke macam tu Ustaz? Ada kebenaran lah, ya. Sebab memang Quran ni dia final revelation, dia kitab terakhir. Dan kitab-kitab sebelum ni memang malaikat pun recognize. Maknanya Taurat, Zabur, Injil kan. Malaikat-malaikat pun dah tahu. Jadi bila malaikat memang berada di langit lah pastilah, ya. Bukan semualah, ya. Malaikat ada yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya di tempat yang lebih tinggi macam Jibril kan. Malaikat-malaikat yang hebat-hebat ni, ya. Dipanggil al-malaikatul muqarrabin. Malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat bukan dari segi fizikal, tapi dekat dari segi kehormatan. Ya, dekat tu dari segi kehormatan. Maksudnya, ya, kita kata macam sultan lah, ya. Sultan Selangor lah kita kata. Ya, sultan duduk istana lah, ya. Tapi ada orang yang duduk di Kuala Selangor, duduk di Sabak Bernam, tapi dia very close to sultan. Close tu bukan dari segi tempat tinggal dia,
tempat tinggal dia Kuala Selangor. Kuala Selangor jauh. Ya, daripada Shah Alam Kuala Selangor jauh. Ya, Sabak Benam jauh tapi still dalam negeri Selangor. Tapi bila kita nak minta sesuatu, ya, kita contact that specific person yang duduk kat Sabak Benam. Sabak Benam tu physically dia jauh daripada Sultan. Tapi dia tu, ya, sebab dia dulu satu sekolah dengan Sultan, masa masuk military college tu sekali, ya, dan dia baik dengan Sultan tu. Maknanya kalau dia cakap Sultan boleh dengar. Jadi orang tu dikatakan dia dekat dengan Sultan, tapi bukan dekat fizikal, dekat dari segi kehormatan dia, ya. Dia punya kontak dia dengan Sultan. Macam itulah maksud Jibril ni, ya. Bila dekat bukan dengan makna dekat dari segi fizikal, tapi dekat tu dari segi kemuliaan dia. Ya, dia panggil sebab tu kita selalu sebut, ya, indallah, ma indallah, apa yang di sisi Allah. Ya, contoh para malaikat kan. Bila kita duduk dalam majlis ilmu macam ni, dalam hadis yang sahih tu Nabi sebut majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak akan berkumpul satu kaum di satu rumah daripada rumah Allah. Ya, rumah Allah tu tak macam kita sekarang tak duduk masjid lah. Tapi dalam majlis ilmu ni consider rumah Allah lah. Majlis ni majlis ilmu kan. Majlis yang turun rahmat Allah. Jadi ketika kita duduk di sini, ya, maka Allah akan turunkan rahmat. Allah bagi rahmat pada kita. Ya, para malaikat menaungi kita, ya, kita diliputi dengan rahmat kan. Dan yang terakhir tu, ya, Nabi sebut apa kita panggil, ya, Allah sebut wa zakarahumullahu fi man indahu, dan Allah sebut nama-nama kita ni. Nama kita yang hadir ni, ya, kalau kita 32 orang disebut nama seorang-seorang di sisi Allah, ya, fi man indahu, kepada sesiapa yang berada di sisi Allah. Inda ain nun dal, ya. Sesiapa yang di sisi Allah tu siapa dia? Malaikat lah. Ya, malaikat yang berada di sisi Allah. Tapi di sisi Allah tu bukan fizikal. Ya, bukan di sisi Allah mana duduk dekat dengan Allah dah. Ya, maknanya kedudukan dia. Ya, dari segi syaraf dia. Syaraf tu makna kemuliaan. Ya, bukan makan, bukan kedudukan tempat, tetapi kedudukan kemuliaan. Ustaz harap tuan-tuan faham. Tuan-tuan dapat tak Ustaz sebut ni? Bila kita sebut, ya, nama-nama kita, orang yang duduk dalam majlis ilmu, ya, akan disebut satu persatu pada malaikat yang berada di sisi Allah. Ya, dipanggil al-malaikatul muqarrabin ataupun al-malaikatul muqarrabun. Malaikat ni macam-macam jenis-jenis dia, ya. Antaranya malaikat yang dekat dengan Allah. Dekat dari segi kemuliaan, bukan dekat dari segi fizikal. Boleh faham? Datuk Osman faham tak Ustaz sebut tu? Dekat dari segi kemuliaan. Faham, ya? Datuk? Faham tak? Faham. Ya, okey. Macam Ustaz katalah, ya, Datuk Osman ni dia dekat dengan yang di-Pertuan Agong. Ya, pasal dia dulu sekali dengan Pertuan Agong tu, masa RMC dulu sekali contoh. Ya, jadi oleh kerana dia dekat, jadi Ustaz pun nak jumpa Sultan ke, nak jumpa Agong apa-apa semua, Ustaz melalui Datuk Osman lah. Walaupun Datuk Osman duduk di apa kita panggil USJ contoh, ya. Agong duduk di istana lah. Jauh lah, ya, rumah tu. Tapi sebab dia call je, kalau dia call personal call tu Datuk Osman buat, ya, terus boleh bercakap dengan Agong sebagai contoh. Itu dari segi kemuliaan dia, faham, ya? Okey. Jadi itu apa kita panggil, ya. Alhamdulillah kalau faham. Jadi macam itulah kedudukan dia, ya. Jadi mengapa? Sebab nak bagi recognition, ya, di kalangan makhluk di langit tu. Sebab makhluk langit tuan-tuan, makhluk langit ni boleh kata mulia lah. Ya, makhluk di langit, ya. Melainkan mereka telah dihantar ke muka bumi. Sebab tu kita pun, ya, kalau kita ingat, kita pun daripada syurga, daripada langit juga tuan-tuan, atas langit. Sebab dekat langit tak ada syurga. Atas langit tu, atas langit ke-7 baru ada syurga. Ya, seperti mana dalam cerita Mi'raj tu. Ya, jadi nak sebut bahawasanya kita ni mulia sebenarnya. Tetapi nak jadi mulia balik, nak balik ke syurga, kena buat amalan lah, kena buat kebaikan-kebaikan. Ya, yang mengikut, yang patuh pada SOP dia, barulah kita dapat kembali kepada syurga tuan-tuan. Ya, kita nak naikkan balik kemuliaan kita. Jadi sebab itulah, ya. Jadi maknanya kalau dikatakan, ya, Quran tu kena transit yang pertama kat situ, sebab tu Allah yang Maha tahulah. Tapi boleh tak diterima? Kalau Ustaz tak ada masalah, boleh terima. Ya, kemudian barulah Jibril, ya, turunkan Quran tu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab Quran tadi asalnya kan Lauh Mahfuz. Kalau Lauh Mahfuz tak boleh buat turun, ya. Yang bawa turun tu apa tuan-tuan? Bukan yang di Lauh Mahfuz tu. Ya, dalam bentuk apa kita tak tahu. Tapi yang pasti catatan-catatan tu, ya, daripada para malaikat turun dekat langit dunia, transit sekejap.
Daripada langit dunia turun sikit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada sebahagian ayat Quran yang terus turun ke dada Nabi pun ada. Dia tidak melalui perantaraan Jibril. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, kadang-kadang wahyu tu datang macam bunyi loceng. Ya, Nabi dengar, ya, macam bunyi loceng datang. Nabi dah tahu dah. Ya, jadi Nabi dah tahu bahawasanya ada wahyu akan datang dan tak mesti Jibril datang bersama. Ya, ada pelbagai kan bentuk penurunan wahyu tu. Ya, itu dicatat dalam Sahih Bukhari, ada sebutlah. Okey tuan-tuan, ada apa lagi yang boleh Ustaz bantu tuan-tuan? Ya. Ada apa? Ya, silakan tuan-tuan. Ya, kita baru sampai ayat yang ke-6 ya. 6 selesai. Tapi Ustaz dah bagi tahu tadi tuan-tuan ya, dalam dalam Quran ya, ada banyak ayat-ayat yang cerita tentang proses tadi. Ya, proses penurunan Quran dan juga proses ya turunnya perintah daripada langit sampai ke muka bumi, kemudian naik pula. Ya, malaikatlah yang bawa turun tu. Sebab itulah benda tu cepat. Ya, sebab kalau malaikat ya mengambil masa yang sangat cepat. Ya, kalau manusia 500 tahun perjalanan. 500 tahun, ya. Kalau turun naik 1000 tahun perjalanan. Sama dengan 1 hari, ya. Jadi para malaikat tidak ada masalah. Buktinya ialah malaikat yang bawa. Bila malaikat bawa Nabi melalui Mi'raj yang telah disiapkan tu, anak tangga tadi, dia boleh pergi dalam masa yang sangat singkat. Nabi pergi sebelum Isyak, ya, sampai ke langit. Ya, atas pada langit Sidratul Muntaha, atas pada Sidratul Muntaha, Mustawa. Turun pula bawa perintah solat. Balik sebelum subuh, ya. Di antara Isyak dengan subuh, ya, lebih kurang 9 jam lebih, ya, 9 jam. Tak sampai 10 jam, ya. Satu hari ada 24 jam, tuan-tuan. Menasabah tak? Benda tu sangat menasabah. Kerana bukti-bukti yang ada dalam Quran tadi. Ya, okey, tuan-tuan, ada apa? Sebelum kita tamat, ada soalan, silakan. Jadi dia punya point tadi, tuan-tuan, ya, tuan-tuan boleh tengok pada ayat yang ke-5 tadi, ya, pada miqdaruhu, miqdar. Tuan-tuan boleh bulatkan perkataan miqdar. Yudabbirul amra, Allah mentadbir urusan minas sama'i ilal ardi. Ya, jadi urusan tu, ya, urusan daripada langit turun ke bumi. Sebab perintah semua datang dari langit. Ya, apa-apa cerita pun semua datang dari langit, ya, ke bumi. Daripada bumi, apa buat manusia apa semua dicatat oleh para malaikat, dibawa kepada Allah, dipersembahkan. Ya, sebab tu dia naik, dia turun, kemudian summa, kemudian setelah beberapa lama ya ruju ilaihi, naik pula. Sebab dalam masa 1 hari tadilah. Ya, dalam masa 1 hari kiraan langit. Ya, naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bila naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam 1 hari, fi yaumin, dalam 1 hari. Ya, 1 hari itu perkiraan langit lah. Kana miqdaruhu, kalau tengok pada kadarnya, ya, pada pengiraannya, alfasanatin, 1000 tahun. Mimma ta'udun. Ya, ikut pada calculation yang kita buat di dunia ni. Kalau kita calculate, ya, gunakan kita punya logik dunia ni, ya, 1000 tahun. Tapi kalau urusan yang dibawa turun oleh para malaikat, tak ada masalah. Dalam masa sehari je. Bagi mereka tu macam sehari saja. Sedangkan kalau urusan manusia boleh jadi 1000 tahun. Tu yang tak boleh naik lah, tuan-tuan. Sekadar macam tu lah. Ya, tak cukup umur kita pun. Ya, kita duduk dunia ni pun tak sampai 100 tahun, tuan-tuan. Macam mana nak sampai 1000? Tak boleh. Melainkan manusia itu diangkat ke langit. Seperti mana Nabi Isa AS di langit yang kedua. Cuma kalau tuan-tuan tanya, pasal apa langit kedua? Tak langit ketiga, keempat? Tu tak ada jawapan. Ya, tak jumpa lagi jawapan. Ya, tapi yang pasti Nabi Isa berada di langit yang kedua bersama dengan Nabi Yahya yang merupakan apa kita panggil bapa saudara dia lah. Kalau ikut salah satu pandangan Ibnu Katsir, Nabi Yahya tu bapa saudara Nabi Isa. Kerana Nabi Yahya tu, ya, adalah sepupu kepada Maryam. Ya, mak Nabi Isa, mak Maryam dan juga mak Nabi Yahya adik-beradik. Ya, mak Nabi Isa, mak Maryam adalah Hannah, ya, manakala mak Nabi Isa adalah alias Sabes ataupun Elizabeth. Elizabeth isteri kepada Nabi Zakaria, Hannah isteri kepada Imran. Mereka semua ni daripada keluarga Imran, seperti mana disebut dalam surah Ali Imran. Itulah ceritanya, tuan-tuan. Selesailah, ya, itulah yang Ustaz nak sampaikan pada malam ni. Ustaz harap tuan-tuan dapat maklumat baru, dapat ilmu baru dan lebih clear. Ya, maknanya pendapat yang mengatakan Nabi Adam buat dosa tak betul, tuan-tuan. Nabi Adam tak buat dosa kerana buah yang dilarang makan di syurga tak ada.
Ya, la maqtu'atin wala mamnu'ah. Tuan-tuan boleh tengok tu cerita kita tentang Ashabul Yamin, tuan-tuan ya. Cerita tentang Ashabul Yamin maknanya cerita orang yang apa? Ya, cerita orang yang mendapat buku catatan melalui tangan kanan. Ya, jadi bila mereka dapat buku melalui tangan kanan, maka mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Ya, dan mereka diceritakan ya akan mendapat buah-buahan yang banyak. Ya, buah-buahan yang banyak itu pada ayat yang ke-32, tuan-tuan boleh tengok ya, surah Al-Waqiah. Tuan-tuan boleh salin ya. Surah Al-Waqiah surah 56 pada ayat yang ke-32, wa faqihatin katsirah, ada banyak buah-buahan. La maqtu'atin ayat 33. Ya, 33 ayat yang menunjukkan bahawasanya buah-buah syurga ini tidak ada musim. Ya, bukan macam buah-buah dunia ada musim. Kadang-kadang ada durian banyak harga murah lah sikit. Kalau time durian tak banyak, harga dia mahal. Ya, tapi di syurga tak ada musim. Dia bukan seasonal. Dan wala mamnu'ah, dan tidak terlarang mengambilnya. Kerana semua tu kita punya, tuan-tuan. Kita punya. Ya, kita tak perlu nak ambil orang lain. Ya, tak ada apa kita panggil, tak ada keperluan, tak ada hajat pun. Sebab yang kita ada tu pun dah kasirah, dah banyak dah, tuan-tuan. Ya, ayat 32 dan ayat 33 menunjukkan tak ada larangan. Macam kita di dunia kan, kadang-kadang ada musim mangga, tapi orang sebelah rumah punya, kita tak boleh nak ambil. Kalau kita nak, kita kena minta pada dia, belum tentu dia bagi. Ya, sebab dia kata tak apalah, awak bayar RM1,000 pun saya tak jual. Dia kata, tu kalau dia marah dengan kita lah. Jadi maknanya mamnu'ah ada. Tapi di syurga, la maqtu'atin wala mamnu'ah. Ayat 33. Menunjukkan tak ada buah-buah syurga ni yang haram dimakan. Tetapi mengapa Allah larang? Ya, sebagai nak tengok sama ada Nabi Adam AS dan isterinya patuh tak perintah Allah. Ya, adakah mereka mudah diperdaya oleh iblis, oleh syaitan? Memang, tuan-tuan. Ya, memang kadang-kadang kita terpengaruh. Ya, tapi boleh tak dijadikan sebab Nabi Adam buat kesalahan, dosa, maka dihantar ke dunia? Oh, tu Christianity punya, ya, itu Christian version, tuan-tuan. Bukan apa ni, agama Islam tak kata macam tu, ya. Jadi bukan dosa Nabi Adam yang menyebabkan dia dihantar ke dunia, bukan. Kerana Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa memang sudah diprogramkan oleh Allah missionnya, ya, ayat 30 surah Al-Baqarah, memang Allah nak jadikan atas muka bumi, ya. Tadi Cikgu Nuriza pun tanya, bumi apa ni, planet-planet lain ada tak makhluk? Kita tak tahu, mungkin ada. Ya, tapi bukan manusia lah pastinya, sebab manusia hanya berada di atas muka bumi saja. Dan tak sesuai manusia untuk hidup tempat lain. Tak boleh, tuan-tuan. Jom tengok cerita apa ni, apa kita panggil, ya, cerita siapa tu, ya, yang duduk dekat apa ni, pergi dekat Marih tu kan, ya, dan duduk dekat situ, dekat planet tu, ya, berapa lama tu, tapi duduk tak boleh, dia kena ada pakai apparatus dia, ya, pakai special apa ni, apa kita panggil, ya, pakaian dia tu, ya, duduk kan, tanam kentang lah, tanam apa, dia saintis, ya, dia biologis ke apa kan, ya, jadi dia tanam benda tu. Siapa ke nama pelakon tu lah, cerita Ustaz pun tak ingat nama dia. Kalau tuan-tuan tengok dalam apa Netflix adalah, ya, dia seorang, kawan-kawan dia tinggalkan dia. Kau ingat dia dah mati dah. Ya, rupanya setelah berapa tahun, ya, dia balik. Ya, dan tak berubah. Ya, tak berubah sebab dia tak pergi lama sangat. Sebab itulah muka dia macam tu juga kan. Tapi kalau cerita Twilight Zone, ya, pergi dalam masa 2 bulan tapi balik, keluarga ada yang dah meninggal, ya, kampung pun dah berbeza. Itu jauh sangat, ya. Sedangkan dia tak naik ke langit pun. Ya, Twilight Zone tak naik langit. Yang cerita naik langit tadi Nabi Muhammad SAW. Ya, sebab tu boleh tengok macam-macam benda, tuan-tuan, sebab perkiraan dia tu, calculation langit, tuan-tuan. Bukan calculation bumi. Itu Ustaz harap tuan-tuan dapat faham. Sebab orang duk tanya, kita kata macam mana dalam masa 1 malam tak sampai 10 jam. Ya, Nabi boleh pergi tu, boleh pergi ni, boleh pergi ke, ya, macam-macam, tengok tempat lah apa, macam-macam. Sebab apa? Ya, sebab perkiraan langit tu tidak seperti mana perkiraan bumi, tuan-tuan. Ya, itu yang menyebabkan begitu. Okey, tuan-tuan, ya, sekadar tu yang boleh Ustaz kongsi, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, Haji Mat Syah ada apa-apa untuk tutup majlis, silakan. Tak apa Ustaz. Jadi saya terima kasih lah kepada semua yang malam ni. Jadi minggu depan kita akan bermula dengan Bulughul Maram. Bulughul Maram, insya-Allah. Ya. Ya, mungkin yang terakhir lah sebelum Ramadan, ya. Ya, insya-Allah. Mungkin ada soalan sikit Ustaz, Ya. Silakan. Macam kita tengok daripada ayat 5 ni, boleh tak kita, ayat berapa 5? Ayat 5 yang kita tadabbur ni, boleh tak kita pegang pada percayaan bahawa
Allah bukan di mana-mana tapi Allah di atas langit yang ketujuh. Boleh kita pegang pada kepercayaan tu. Dia memang macam tadilah ya. Memang Allah sebut ya, Allah fis sama, betul lah ya. Tapi macam tadilah ya, dia tak bolehlah kita kata macam makhluk kan ya. Seolah-olah macam Allah berhajat pada langit, Allah berhajat kepada arash. Memang dalam Al-Quran Allah sebut ya, summastawa alal arash, betul tu. Ya, kemudian Allah ya istiwa di atas arash. Iaitu ayat yang keempat tadi kan. Ya, ada cerita arash. Jadi arash tu memang makhluk Allah jadikan ya. Tapi tuan-tuan kena ingat, sebelum Allah cipta arash ya, arash tu tak ada ya. Jadi Allah dekat mana? Seolah-olah macam bila arash tu dicipta ada tempat baru Allah boleh istiwa atas tu. Seolah-olah macam tu tuan-tuan. Jadi kita tak boleh faham macam tu lah. Jangan faham macam tu. Ya, jadi cerita tentang Allah bertempat, Allah apa, tapi yang pasti bila disebut Allah fis sama ya, sama tu memang menunjukkan tempat tinggi, kemuliaan ya. Yang pasti itu menunjukkan kemuliaan tuan-tuan. Sebab bila kita sebut mulia, syaraf tu memang biasa kita tunjuk atas. Sebab tu bila kita doa, kita kata tak pernah orang ke bawah, ke tepi ke kan. Apa-apa cerita pun kita mendongak ya, mendongak. Sebab itu apa kita panggil ya, perkataan sama tu pasal apa dia sebut as-sama, kerana dia berada di atas. Sudah tentu langit tidak berada di bawah, di atas ya. Sebab tu Nabi Mi'raj pun ke atas ya. Adakah itu menunjukkan, itu ada perbincangan lah. Kalau Ustaz lebih selamat ya apabila kita menyebut tentang langit ya, menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, tu lebih selamat lah kalau Ustaz lah ya. Walaupun ada orang takwil kan ya, tapi takwil ni tuan-tuan kadang-kadang dia membawa kepada kekeliruan ya. Jadi orang sebut betul tak Allah istiwa atas arash? Ya betul. Tapi adakah Allah memerlukan arash untuk beristiwa? Tak betul tuan-tuan. Sebab arash tu dicipta tadi kan 6 hari tadi. Ya, ada macam-macam benda lagi lah yang Allah cipta tu. Jadi sudah tentu penciptaan tu datang kemudian kan. Jadi mana dulu? Allah ke arash? Dah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah itu yang awal dan akhir. Arash tu datang kemudian. Jadi kalau arash tu tak ada, takkan Allah tak istiwa ya. Jadi dan juga Allah bukan di mana-mana kan. Dah tentu Allah bukan di mana-mana. Allah lebih itu pun tak betul kan. Ya. Jadi maknanya macam tadilah ya. Sebab Allah di mana-mana, kalau kita tengok sebahagian pendapat para ulama, Allah di mana-mana tu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang terlepas daripada pandangan Allah. Kita sorok, kita buat diam-diam ya, contoh macam tuan-tuan lah ya. Walaupun ustaz tak nampak tuan-tuan, ya tuan-tuan tak on video, tapi tuan-tuan makan, minum ya, tuan-tuan dalam keadaan macam mana pun semua dalam pengetahuan Allah. Walaupun pada zahir manusia tak nampak. Jadi ilmu Allah tu yang di mana-mana. Ilmuhu. Ya, walaupun benda ni memang of course ada orang tak setujulah ya, tapi macam tadilah, mengambil pandangan yang lebih selamat tu lebih baik, sebab ni persoalan akidah. Ya. Jadi kalau orang tanya di mana Allah, kita boleh kata di atas langit ketujuh lah. Di atas kita kata Allah fi sama sudah. Allah fi sama sudah. Ya, sebab di atas langit. Tapi yang pasti kalau orang kata Allah, boleh juga kalau nak kata Allah tu di atas arash, sebab arash tu di atas langit yang ketujuh. Pun tak salah juga. Pasal ayat yang keempat sebut Allah itu beristiwa di atas arash. Arash tu di mana? Ya, kalau ikut perbincangan para ulama, arash berada di atas langit yang ketujuh. Ya, jadi kalau kita kata Allah fis sama, betul seperti mana dalam Quran kata, kalau Allah itu istiwa alal arash di atas langit ketujuh pun tak salah juga. Sebab Quran pun kata cakap macam tu. Tapi di mana ya? Fis sama tu mana? Di atas langit lah maksud dia. Fis sama. Fis sama di langit. Di mana tak tahu. Di langit. Itu secara. Tapi yang lebih tepat ya, di arash lah ya. Istiwa di atas arash, bukan di arash. Sebab Quran bersebut alal arsh, di atas arash ya. Macam mana tak payah tanya. Macam tadi Imam Malik sebut, Ustaz sebut awal tadi kan. Kalau orang tanya betul tak Allah istiwa di atas arash? Betul. Beriman dengannya wajib ya. Bagaimana tak tahu ya. Dan soal-soal banyak-banyak kita kata nanti takut bawa kepada kekeliruan dan kesesatan. Jadi cukup macam tu saja. Ya, bagaimana tak payah. Ya, adakah sama macam manusia? Sudah tentu tidak. Kerana Allah ya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah. Bagaimana itu yang kadang-kadang boleh membawa kepada kekeliruan. Jadi kita stop kat situ je lah. Lebih selamat Haji Nazri. Okey. Masih Ustaz. Okay, ya. Saya sama-sama. Terima kasih tuan-tuan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ustaz. Ya. Terima kasih semua. Ustaz dan semua. Ustaz, Terima kasih semua yang hadir. Jumpa lagi. Terima kasih Haji Nazri untuk rakamannya. Ya. Terima kasih Nazri. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Haji Nazri. Sama-sama. Masih semua yang hadir. Maaf saya dan batin.